Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu atas talian, iaitu program webinar siri Wakaf siri kedua, anjuran bersama Jawatankuasa Wakaf Yayasan Cawangan Kedah dan Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi program ini bermatlamat untuk memupuk dan membina kesedaran mengenai kepentingan dan peranan wakaf dalam pembinaan sosial ekonomi masyarakat, serta penyediaan bekalan kita untuk kehidupan sampai inilah. Jadi untuk kita mendapatkan sedikit keberkatan pada majlis ini, kita mulakan dulu dengan kitab Al-Fatihah. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan, para peserta webinar pada pagi ini, seperti kita tahu bahawa amalan berwakaf ini sudah sinonim dengan umat Islam di Malaysia khususnya, dan kita sudah biasa mendengar berwakaf melalui pembinaan masjid, penyediaan tanah kubur, pembinaan sekolah, pusat tahfiz dan sebagainya . Namun perkembangan semasa menuntut penilaian semula terhadap amalan tersebut. Tidak semua orang yang mempunyai tanah untuk diwakafkan atau mempunyai wang yang banyak untuk disumbangkan atau diwakafkan untuk pembinaan masjid atau sekolah. Maka dicetuskanlah amal wakaf tunai bagi memenuhi hasrat ahli masyarakat untuk turut berwakaf demi untuk kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dengan sedikit wang tunai dan bila dikumpulkan akan menjadikan jumlah banyaklah, maka dapatlah kita menjanalah projek atau pembelian aset tetap bagi memberi manfaat pada semua orang. Jadi program webinar wakaf siri kedua ini akan membicarakan satu tajuk iaitu pengurusan wakaf di Malaysia, persepsi dan realiti . Satu tajuk yang saya rasa menarik dengan pelbagai persepsi terhadap institusi wakaf dan juga dari segi realitinya. Dan untuk membincangkan tajuk ini, kita mempunyai dua orang ahli bagi saya ahli dalam bidang ini yang saya rasa cukup sesuai dan layak untuk merungkai dan membicarakannya. Jadi yang pertamanya saya perkenalkan yang berurusan kepada Dr. Amir Syahrudin, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Dan yang bagi doktor dah muncul dalam siri pertama yang lalu, insyaAllah rasanya mungkin tetap kot dalam kita punya Asusnya. Okey, dan yang keduanya Encik Izhar Ahmad, selaku Pegawai Ehwal Ekonomi Kanan, bahagian Baitul Mal, Wakaf dan Pelaburan, Majlis Ugama Adat Islam Melayu Pahang. Alhamdulillah kemarin sempat juga berbicara untuk kita nak menyusun atur pada pagi ini. Terima kasih. Jadi untuk makluman ahli panel, kita ada 39 di mana saya sebagai moderator akan melontarkan soalan kepada panel, dan panel diberikan masa lebih kurang dalam 10 minit insyaAllah. Bergantunglah kepada bentuk jawapan yang diberikan, tapi itulah anggaran masanya. Dan kalau panel rasa nak share slide, silakanlah, boleh share, tak ada masalah. Ya, jadi selepas persidangan ketiga kita akan buka ruang kepada para peserta untuk bertanya atau memberikan pandangan sama ada secara lisan ataupun dengan cara menulis di ruang chat box kita ya. Dan untuk peserta pula, bagi yang memerlukan bukti kehadiran, kita boleh isi nanti di Google Form yang kita akan nyatakan linknya nanti dalam chat box insyaAllah ya. Jadi tanpa buang masalah, saya akan mulakan dengan tuan rumah dulu tawakaf untuk memulakan diskusi kita pada pagi ini. Jadi Yayasan Wakaf Malaysia ini telah ditubuhkan oleh Jabatan Wakaf dan Haji Jauhar di bawah rancangan Malaysia yang ke-9. Beritahu Dr. Amir terangkanlah secara ringkas peranan Yayasan Wakaf Malaysia ini dalam pembangunan wakaf di peringkat persekutuan, serta
mungkin boleh sikit masalah menerangkan senario lah semasa tentang amalan berwakaf di Malaysia secara umumnya lah. Jadi silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Mahazir. Dan saya ucapkan terima kasihlah sekali lagi kepada UiTM Cawangan Kedah kerana telah menganjurkan webinar wakaf untuk siri yang kedua, dan juga terima kasih kepada Encik Izhar daripada Majlis Ulama Islam Pahang kerana turut bersama-sama kita pada pagi yang mulia ini. Jadi pada siri webinar yang pertama, saya rasa kita telah merungkai tentang kefahaman apakah yang dimaksudkan dengan wakaf dan bagaimana wakaf teorinya sepatutnya dia ni menjadi penjana kepada kemajuan dan juga pembangunan masyarakat. Jadi bagi dalam webinar siri kedua ni, kita nak beralih daripada teori kepada perbincangan tentang praktis, tentang realiti, tentang apakah cabaran-cabaran yang dihadapi dalam nak membangunkan aset ataupun tanah wakaf di negara kita. Jadi inilah fokus untuk webinar kali kedua ini, supaya kita dapat sama-sama menyumbang idea dan juga menyumbang bagaimana untuk kita memajukan lagi aset-aset di wakaf di negara kita. Jadi soalan Tuan Moderator itu tentang peranan Yayasan Wakaf Malaysia. Saya rasa saya nak bawa perbincangan ini dalam konteks yang lebih luas, iaitu kita kena faham bahawa dari sudut undang-undang enactment, wakaf ini terletak dalam bidang kuasa negeri. Jadi sebab itulah cantik sangatlah kita bawa panel kita daripada Majlis Agama Islam Negeri untuk membicarakan tentang apa yang telah berlaku di negeri-negeri. Jadi memang tugas dan tanggungjawab yang sebenarnya ialah berada di Majlis Agama Islam Negeri. Apabila seorang itu mewakafkan aset, mewakafkan tanah itu akan didaftarkan atas nama Majlis Agama Islam Negeri, dan jadi itulah menjadi tanggungjawab untuk membangunkan aset tersebut. Cuma yang menjadi isunya ialah apabila katakanlah seorang wakaf tu menyumbangkan tanah, dia kata dia nak buat sekolah. Jadi boleh deal dengan Majlis Agama Islam Negeri di mana manfaat tu dia boleh, pewakaf tu boleh develop sendiri tanah tersebut. Dia bangunkan sekolah, tetapi itulah isunya sekarang ni ialah bila banyak kes begitu ialah di mana pewakaf tersebut dia tidak ada plan yang cantik supaya sekolah dia tersebut dapat berterusan, boleh sustain. Mungkin waktu dia hidup pengasas sekolah tersebut mungkin okeylah sekolah tersebut berdiri, tetapi selepas 20 tahun 30 tahun bila tidak ada perancangan yang baik, jadi sekolah tersebut dah mundur, tidak ada pelajar. Jadi menyebabkan inilah lepas tu kita tengok 20-30 tahun selepas itu aset wakaf sekolah tersebut dah tutup. Jadi aset tanah wakaf tersebut asalnya dulu sekolah yang sangat makmur tetapi tidak diteruskan. Ini yang menjadi satu beban pula kepada Majlis Agama Islam Negeri untuk fikir macam mana nak memajukan tanah tersebut. Saya rasa inilah perbincangan kita pada pagi ini. Jadi peranan kami di Yayasan Wakaf Malaysia seperti yang dimaklumkan tadi, kami ditubuhkan melalui Jauhar. Mula-mula kerajaan lantik tubuhkan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar di peringkat persekutuan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kemudian Jauhar ini berperanan sebagai policy maker. Mereka buat polisi dasar berkaitan dengan wakaf, zakat dan haji. Tetapi apabila nak buat perlaksanaan, ditubuhkan Yayasan Wakaf Malaysia ini untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti wakaf dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti wakaf di negeri-negeri. Jadi setakat ini grant yang diperolehi katakanlah government melalui bajet disalurkan peruntukan. Jadi peruntukan itu turun daripada Jauhar dan kami di Yayasan Wakaf Malaysia akan carilah projek-projek di negeri-negeri di manakah projek tersebut untuk kita laksanakan. Contohnya kita pernah dapat beberapa tahun yang lepas 250 juta. Ini grant sumbangan daripada Kerajaan Persekutuan untuk memajukan tanah wakaf. Jadi dengan 250 juta itu kita telah buat 4 projek hotel.
dan hotel ini dibangunkan di atas tanah wakaf. Satu kita ada di yang mula-mula sekali di Taiping, kemudian kita ada hotel di Melaka, kemudian ada hotel di Kuala Terengganu dan juga hotel, sebahagian hotel tu kita ada di Negeri Sembilan. Jadi ini adalah satu contoh di mana bila kita dapat grant daripada kerajaan, yang kita utamakan ialah untuk membangunkan harta wakaf melalui projek yang produktif. Kita bangunkan hotel tu supaya hotel tu menjana pendapatan, dan pendapatan itu akan berterusan dan boleh disumbangkan semula kepada wakaf. Jadi kita tak bagilah one off habis begitu kan. Itu fokus kita. Dan begitu juga satu projek juga yang pernah dibuat secara besar-besaran ialah di mana kita membangunkan lebih 300 outlet ataupun lot rumah kedai di tanah wakaf, dan ini kita konsentrate di sekitar-sekitar kawasan yang berhampiran dengan masjid. Sebab masjid ni biasanya tanah tu tanah wakaf, jadi dan masjid tu kebanyakannya berada di kedudukan yang strategik. Kalau di kampung pun kita kata kita buat rumah kedai 5 lot satu baris tu, itu dibangunkan atas dana yang kita dapat daripada projek kerajaan. Namun begitu, kita pun faham bahawa kerajaan ini mereka juga mempunyai sumber yang terhadlah setakat mana kemampuan kerajaan untuk bagi duit ataupun bagi grant untuk membiayai pembangunan tanah wakaf ni. Saya rasa kerajaan pun ada kekangan tersendiri sebab banyak lagi projek-projek nak buat jalan raya, nak buat hospital yang perlukan dana kerajaan. Sebab itu untuk kita bergantung semata-mata kepada dana kerajaan itu, kita tidak bolehlah buat begitu. Jadi kita perlukan sokongan daripada pihak korporat, jadi pihak masyarakat. Sebab itulah kita gerakkan tabung-tabung wakaf tunai ini, supaya bukan sahaja kerajaan saja yang membantu untuk membangunkan harta wakaf ini, tetapi turut disertai oleh masyarakat dan juga pihak-pihak korporat dan pihak swasta. Bayangkan kalau katakanlah Petronas, Shell, syarikat-syarikat yang besar dia melalui dana CSR mereka channelkan kepada pembangunan harta wakaf ini, saya rasa insya-Allah kita boleh majukan lagi tanah wakaf kita. Jadi itulah dari sudut kesedaran, soalan yang kedua tadi itu kesedaran masyarakat. Saya kira waktu ni alhamdulillah sangat baiklah. Maksudnya masyarakat dah mula nampak wakaf ini sebagai pelengkap kepada zakat. Kita alhamdulillah mungkin dalam tempoh 20 tahun yang lepas zakat kita kecil juga bilangan pungutan kutipannya, tetapi sekarang ni alhamdulillah kesedaran masyarakat tentang zakat, jadi setiap negeri mempunyai satu collection zakat yang sangat besar. Dan zakat ni beza dengan wakaf ialah di mana peruntukan zakat, collection zakat tu perlu dibelanja. Tetapi bagi wakaf ini, capital pokoknya tu perlu di preserve, perlu kita kekalkan supaya kita boleh memberi manfaat yang berpanjangan. Berbeza dengan zakat, zakat collect 100 juta, kita kena seboleh-bolehnya habiskan 1 juta tu untuk diagih-agihkan. Tetapi kalau wakaf, kalau kita dapat 100 juta tu perlu di preserve, perlu di protect, perlu dilabur, dikembangkan, dan manfaat tu akan manfaat daripada 1 juta tu akan diagih-agihkan. Jadi ini akan memberi satu, maksudnya manfaat yang berterusan kerana pokok tu kita tak usik kan. Jadi itulah, saya rasa itulah sebabnya perlu untuk kita lipat gandakan lagi usaha untuk kita memperbanyakkan lagi orang ramai untuk sumbangan wakaf ini. Saya kira ya, itu saja dulu round pertama ni Tuan Mazih. Okey, alhamdulillah penjelasan yang padu lah bagi saya lah, melihat apa yang berlaku dan apa yang diusahakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia lah, khususnya dari segi tadilah pembinaan aset wakaf lah, seperti hotel, lot rumah kedai lah ya, untuk menjana ekonomi masyarakat Islam kita, di samping kita mengekalkan lah aset wakaf tadi lah, dan juga di segi cuma kekangan, maknanya kata kalau selama ni kita mungkin bergantung banyak kepada grant kerajaan persekutuan, mungkin high time lah untuk kita nak melihat
membuka ruang kepada masyarakat lah untuk menyumbang melalui wakaf tunai. Dan juga kita mengharapkan sokongan daripada pihak korporat lah. Saya yakin bahawa pihak korporat ni rasanya sekarang ni untuk mengekalkan identiti mereka ni, mereka akan melaksanakan projek CSR. Jadi kalau mereka dapat berkolaborasi dengan Yayasan Wakaf, kita dah cantik lah ya, untuk kita nak membangunkan sosioekonomi masyarakat kita secara umum. Dan juga cantik lah perbezaan antara zakat dengan wakaf tadi. Memang cantik lah, itu benda yang kita kena highlight juga lah kepada masyarakat bahawa untuk kita nak menikmati pulangan yang berterusan non-stop, maknanya wakaf lah yang terbaik lah insya-Allah. Ya. Okey, itu satu penjelasan yang bagi saya yang cukup jelas lah. Dan serbalik kepada ni lah, kepada Cik Izhar. Jadi sebagai wakil daripada Pahang lah ya, Pahang dari segi pelaksana lah. Tadi Yayasan Wakaf sebagai policy maker yang merancang, tapi yang akan melaksanakan ni di pihak negeri dan kita ada orang yang tepat lah untuk nak memberikan jawapan. Jadi secara asasnya apa peranan Majlis Agama Islam Negeri lah ini kita wakil untuk semua majlis negeri lah sajalah. Boleh insyaAllah. Okay, tentang pembangunan wakaf. Jadi bagaimana pula pengurusan dan struktur wakaf di negeri Pahang lah khususnya lah. Dan apa kekuatan bagi struktur yang ada dekat Majlis Agama Islam Pahang tu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Tuan Moderator, bahagia Dr. Mahathir Ismail daripada UiTM Cawangan Kedah, dan sahabat sepengaruh saya iaitu Yang Bersua Profesor Madya Dr. Amir Syahrudin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, dan juga kepada semua pendengar-pendengar webinar wakaf pada pagi ini. Pertamanya saya bagi pihak Majlis Agama Islam Pahang mengucapkan terima kasih di atas undangan oleh pihak UiTM Cawangan Kedah dan juga Yayasan Wakaf Malaysia untuk program seminar webinar wakaf siri kedua yang diadakan pada pagi ini, dan pihak kami amat bersahatilah untuk terus sama berkongsi idea berkenaan dengan topik yang dibentangkan pada hari ini yang saya kira cukup relevan, iaitu persepsi dan realiti. Dan kali ini terima kasih kepada Rusia kerana menjemput Main sendirilah untuk menjawab soalan. Jadi saya insyaAllah pada pagi ini saya akan menjawab bagi pihak Main, bagi pihak MUIN Majlis dan juga Main, dan berdasarkan kepada pengalaman saya yang telah terlibat dalam aktiviti wakaf dalam tempoh 21 tahun yang lepas. Jadi insyaAllah saya akan kongsikan apa yang dapat. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang sudi turut serta dalam webinar begini. Jadi Tuan Moderator dan semua, berkenaan dengan soalan tadi, saya perlukan sedikit masa untuk terangkan berkenaan dengan apakah peranan Main dalam pembangunan wakaf. Jadi terlebih dahulu saya kena terangkan apa punca kuasa dia. Okey, sebelum kita bercakap, kita tengok apa perundangannya. Dan semua maklum, agama adalah di bawah bidang kuasa raja pemerintah, iaitu di bawah jadual ke-9 senarai kedua Perlembagaan Persekutuan. Dan perwujudan Majlis Agama Islam Negeri seperti mana Majlis Agama Islam Pahang ni adalah di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Pahang. Dan jelas mengatakan wakaf adalah di bawah bidang kuasa negeri. Wakaf adalah di bawah negeri. Ini telah dinyatakan jelas-jelas di bawah Seksyen 70 Enactment Pentadbiran Undang-Undang Islam, Enactment Pentadbiran Undang-Undang Islam Negeri Pahang. 1970, yang mana menyatakan bahawa Majlis Agama Islam Negeri Pahang adalah pemegang amanah tunggal bagi semua harta wakaf di Negeri Pahang. Ini satu dari segi perspektif undang, kamilah pemegang semua harta wakaf. Kalau yang lain-lain tu dikira tak sah. Kalau apa-apa yang daftar kepada majlis barulah dikira yang sah. Dan kita tahu ada yang tidak melalui majlis, melalui pasal wakaf. Tapi dari segi perundangan, sekiranya dicabar dan sebagainya, ia akan mendatangkan masalah. Mereka adalah bukan penerima wakaf yang sah. Dan kita kena lihat juga peranan Majlis Agama Islam Negeri adalah membantu raja pemerintah dalam pentadbiran agama Islam, kecuali yang melibatkan hukum syarak dan juga keadilan, dan dia merupakan badan yang tertinggi dalam agama selepas raja pemerintah. Jadi raja pemerintah dengan ini menjelaskan bahawa Main ini adalah
penasihat kepada ke bawah duli Raja Pemerintah atau Sultan Setiap Negeri, dan apa yang dibuat adalah selaras mengikut peruntukan undang. Ya. Dan seterusnya kita dah tengok tadi kuasa adalah daripada Perlembagaan Persekutuan, terus kepada enakmen tubuh, terus lagi pada enakmen pentadbiran, dan lebih kecil lagi kepada kaedah-kaedah. Okey. Dan dari segi undang-undang, kalau kita lihat sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, ada negeri yang mempunyai enakmen wakaf sendiri. Contohnya seperti negeri Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan Terengganu. Dan ada yang dan masih ada yang tidak ada enakmen sendiri. Contohnya macam negeri Pahang sendiri, kita hanya menggunakan section-section di bawah enakmen utama. Dan untuk makluman, negeri Pahang sedang dalam proses untuk menggubal enakmen wakaf sendiri seperti negeri lain, supaya dia lebih jelas dan kuasa-kuasanya lebih tersusun. Dan walaupun negeri-negeri yang tidak ada enakmen wakaf sendiri, dia tidak ada masalah untuk bergerak, sebab kuasa yang diperuntukkan oleh enakmen telah cukup kuat untuk membolehkan wakaf itu diadakan, dioperasikan. Cuma apabila ada enakmen, ia lagi mantap dan kuasa-kuasa wakaf itu lebih jelas. Ya, jadi terserah kepada negeri sama ada mereka nak mewujudkan enakmen wakaf sendiri ataupun mereka masih nak menggunakan section-section di bawah enakmen utama mereka. Okey, seterusnya sebelum saya pergi sebenarnya lebih jauh, saya ingin menerangkan juga seperti mana yang bahagia Dr. Amir maklumkan tadi, kita kena faham apa itu sumber kewangan di Majlis Agama Islam Negeri. Okay. Ya, untuk semua di MAIN ni ada 3 sumber kewangan utama. Yang pertama adalah sumber zakat. Yang mana sumber zakat ni kita seperti dijelaskan tadi, ianya perlu dihabiskan pada tahun semasa, dan dia ada 8 asnaf yang kita kena ikut. Ianya adalah benda wajib kepada umat Islam, dan tujuan utama sumber zakat inilah untuk membasmi kemiskinan umat Islam. Kita kena ingat, dia membasmi kemiskinan umat Islam dan juga untuk membangunkan orang kata pembiayaan kepada orang Islam seperti pendidikan dan sebagainya. Itu sumber MAIN yang paling besar. Pendapatan MAIN utama adalah daripada sumber zakat. Yang kedua adalah sumber Baitul Mal. Okay. Sumber Baitul Mal ni adalah MAIN sendiri sebenarnya adalah Baitul Mal. Sumber Baitul Mal ini adalah dia tidak perlu dihabiskan seperti mana zakat, dan ianya boleh dikumpulkan dengan tujuan untuk memperkayakan lagi majlis demi untuk manfaat umat. Di mana sumber-sumber Baitul Mal ini, kalau dari perspektif negeri Pahang, kita banyak gunakan untuk perniagaan-perniagaan kita, yang mana untuk kepentingan umat dan juga untuk meningkatkan kekuatan ekonomi. Ya, dia tak perlu dihabiskan. Yang ketiga adalah sumber wakaf yang kita bincang hari ini, di mana sumber wakaf juga dia adalah sedekah jariah, iaitu sedekah yang amat dituntut. Dia tidak wajib macam zakat, tapi amat dituntut. Dan sumber wakaf ni tidak perlu dihabiskan, dia boleh dikumpulkan, dan dia punya nilai utama perlu preserve, dan bertujuan untuk menyediakan kemudahan infrastruktur kepada orang Islam seperti pembinaan asrama pelajar, pembinaan masjid, bangunan kedai untuk perniagaan dan pendidikan. So dan ketiga kumpulan sumber tadi adalah di bawah kumpulan wang khairat am. Kalau dalam kerajaan kita ada kumpulan wang disatukan, dalam majlis dipanggil kumpulan wang khairat am. Jadi inilah sumber kewangan MAIN yang MAIN boleh guna untuk pembangunan dan juga untuk kepentingan Islam. Okay? Dan seterusnya, wakaf adalah bersifat kekal dan tidak boleh dijual beli atau dihibah. Okay? Dan yang terbaru, saya ada juga menerima permohonan daripada pewakaf yang telah mewakafkan harta. Mereka tanya saya, boleh ke nak tarik balik wakaf yang telah diserahkan oleh mereka? Dan saya jawab, tidak dibolehkan. Seperti mana yang dijelaskan dalam siri yang pertama itu hari, apabila wakaf telah diserahkan, pewakaf tidak boleh menuntut balik wakaf mereka. Dan wakaf ni adalah di bawah tanggungjawab majlis untuk menjaganya. Dan kita kena faham, wakaf hanya berjaya jika ada penyumbang. Kalau tidak ada penyumbang dalam wakaf tidak akan berjaya, dan pihak MAIN adalah bertindak sebagai pemegang amanah saja. Jadi kita dapat sumber daripada wakaf tunai ke wakaf am, kita akan gunakan untuk projek-projek sebagainya. Jadi, dan pahala untuk orang berwakaf adalah juga tinggi. Satu kebaikan dia balas dengan 700 kebaikan, dan ini berterusan walaupun setelah kita meninggal dunia. Jadi inilah yang kita nak highlightkan. Dan dari segi jenis wakaf pula, saya di Pahang kita ada 2 jenis saja, iaitu wakaf khas dan wakaf am. Tetapi untuk mengikut enactment, kita hanya menerima wakaf am saja.
Kita hanya menerima wakaf saja. Wakaf kita tidak dibenarkan legitima kecuali dengan kelulusan daripada Raja Pemerintah. Jadi walaupun kita terima wakaf am, wakaf boleh menyatakan hasrat mereka kepada kami. Kami akan take note dan kalau boleh dibuat, kami akan buat. Kalau tidak, terserah kepada majlis untuk mengadakannya. Dan dalam bentuk wakaf pula, buat masa ni di pihak Main, di pihak MUIB, kita ada dua jenis wakaf, iaitu wakaf tunai, iaitu saham wakaf, dan juga wakaf tanah. Ini dua yang kita ada. Wakaf tunai sebelum ni dikenali dengan saham wakaf Pahang, telah mula dilancarkan oleh pihak MUIB pada tahun 98 dan buat masa ni ia telah ditukar nama kepada Dana Wakaf Pahang. Okay. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak terangkan juga mengenai perbezaan wakaf dengan pemegang amanah. Kita selalu dengar, banyakkan orang dia tak nak wakaf, dia nak pergi pada pemegang amanah. Dia kata dia tak nak wakaf pada negeri, dia nak pergi mana-mana. Perbezaan antara dua wakaf dengan amanah ni adalah apabila dia diwakafkan, harta tersebut akan terletak atas nama Main atau dengan spesifik MUIB dan ianya berkekalan di pihak MUIB dan ianya tidak boleh dijual beli. Apabila kami terima harta wakaf, kami tidak boleh urus niaga tekan tanah ini dan dia kekal selamat dalam jagaan majlis. Berbeza dengan pemegang amanah dia bukan wakaf. Dia tidak ada endosan di dalam geran yang mengatakan dia adalah wakaf. Oleh kerana tidak ada endosan dalam geran dan juga dia tidak ada lafaz wakaf seperti mana yang majlis, tanah ini yang diberikan ini ada potensi untuk dijual beli. So perbezaan besar apabila kita wakaf kepada majlis, keselamatan tanah tu memang terjamin dengan enactment, dengan lapor audit dan sebagainya. Tetapi kalau dengan pemegang amanah, dia masih lagi boleh dijual beli bergantung kepada pemegang amanah tersebut. Macam Dr. Amir cakap tadi. Dan seterusnya, pemain utama wakaf di Malaysia setakat ni ada 3. Saya kena highlightkan. Yang pertama iaitu Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, agensi peringkat federal yang membuat polisi. Kemudian ada ditubuhkan Yayasan Wakaf Malaysia untuk melaksanakan program wakaf sebagai penyelaras pada peringkat federal. Dan juga kami di Main. Ini 3 orang yang selalulah duduk bersama, tanya Dr. Amir lah. Duduk bersama, meeting bersama, mencari idea untuk kebaikan semua. Okey. Berbalik pada soalan yang Tuan Moderator tanya, apakah struktur pengurusan wakaf di Main? Untuk makluman semua, ada 3 bentuk setakat ini, bentuk struktur wakaf yang diadaptasi di Majlis Agama Islam Negeri, iaitu yang pertama dalam bentuk unit, atau unit atau bahagian. Okey, yang dalam bentuk unit bahagian ni sama ada unit wakaf atau bahagian wakaf. Ini yang berlaku pada negeri Pahang lah. Sebelum ni wakaf adalah bentuk bahagian wakaf. Tetapi dalam untuk perkembangan terbaru ini, bahagian wakaf di majlis kan telah digabungkan dengan Pusat Kutipan Zakat Pahang untuk meningkatkan lagi kutipan. Dan yang melaksanakan dalam bentuk unit bahagian ni adalah seperti berlaku di Majlis Agama Islam Johor, Majlis Agama Islam Kedah, dan Majlis Agama Islam Kelantan dan sebagainya. Dan mereka adalah merupakan kaki tangan majlis itu sendiri. Yang kedua, pengurusan wakaf adalah berbentuk sendian berhad ataupun syarikat, iaitu seperti mana yang berlaku dilaksanakan di Pusat Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menggunakan konsep sendian berhad dan juga Wakaf Pulau Pinang sendian berhad oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Apabila dibentuk sendian berhad, dia adalah tertakluk kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia Akta SSM dan juga tertakluk kepada elemen percukaian. Jika kita milih konsep sendian berhad, kos pengurusannya adalah sederhana, cuma dia untuk membesar tu dia ada sekatan sikit, ada segitu. Dan yang ketiga, bentuk operasi wakaf adalah dalam bentuk perbadanan. Yang mana yang paling kita semua kenal itu perbadanan yang paling kita kenal itu Perbadanan Wakaf Selangor. Ini adalah satu konsep pengurusan wakaf dalam bentuk perbadanan, tetapi untuk membentuk perbadanan ni, enactment negeri Main tersebut mesti membenarkan terlebih dahulu. Sebelum membentuk perbadanan sebentuk sendian berhad, enactment utama di Main perlu ada klausa-klausa membenarkan pemerbadanan dan juga sendian berhad ini. Dan dengan perbadanan dalam konsep perbadanan ini, perbadanan wakaf ini mendapat status mutawali daripada Main.
Jadi apa yang kesan baik daripada perwakilan wakaf ni, dia dapat meningkatkan kecekapan operasi pengurusan wakaf, di mana kita dapat masuk bijak pandai, kita dapat masuk teknologi, kita dapat membesarkan bahagian tanpa kelulusan daripada JPA dan sebagainya, jawatan yang lebih terbuka, yang lebih bersaing. Tetapi satu masalah utamanya adalah kos pengurusannya tinggi. Okey, berbanding dengan unit tadi yang paling murah kos pengurusan dia paling rendah, sederhana kos adalah di Sdn Bhd dan paling tinggi adalah di peringkat perbadanan. Dan apa pilihan yang Main ada untuk memilih apakah bentuk struktur pengurusan wakaf yang mereka nak laksanakan di Main? Satu, pada pandangan saya, pengalaman saya paling utama ialah jumlah aset wakaf yang diuruskan. Contoh, kalau Selangor mereka menguruskan aset wakaf yang berjumlah 500 juta ringgit ke atas, okey, that's good. Orang kata berbaloi untuk kita ada PWS dan juga wakaf-wakaf mereka yang strategik. Contoh dalam bandar yang memerlukan kepakaran, konsultan dan sebagainya. Dan juga mereka cukup mempunyai hasil untuk membiayai operasi wakaf mereka, maksud penggajian dan operasi-operasi dan peringkat tu. Ya. Jadi kalau mereka ada aset yang kuat, mereka ada income tu, mereka boleh teruskan dengan perbadanan. Tapi kalau aset mereka tak kuat, pendapatan wakaf mereka pun tak cukup untuk biayai, adalah kebanyakan Main akan memilih untuk mengadakan dalam bentuk unit atau bahagian di masjid, tetapi dalam bentuk mereka perkasakan, mereka besarkan unit tersebut, cuma perjalanan dari segi konsep bahagian. Jadi tetapi apa pun dalam tiga bentuk di atas sekalipun, kita boleh tengok, sebab kalau saya nak kupas hari ni tak sempat Tuan Moderator, sebab ada kesan-kesan belaka daripada tiga impact ni. Dan matlamat utama ialah untuk menghasilkan pengurusan wakaf yang cekap, mampan dan berkesan dengan kos yang bersesuaian. Jadi kita tidak boleh mengatakan apa yang dipilih oleh setiap Main itu salah. Mereka ada sebab masing-masing dan mereka ada alasan masing-masing dan mereka ada kepakaran tersendiri masing-masing. Jadi saya rasa kesemua pada Main akan memilih untuk berkembang, itu mengkorporatkan bahagian wakaf ni. Dan saya rasa at the end nanti kemungkinan akan jadi perbadanan tu akan menjadi salah satu elemen penting. Sebab kita nak bersaing di peringkat global, kita perlukan kekuatan teknologi, ilmu, kepakaran dan juga sos yang besar. Okey, walau apa pun tuan-tuan dan puan-puan, di pihak Majlis Agama Islam Pahang, kita telah melakukan beberapa, walaupun sebelum ini kita dalam bahagian diuruskan dalam bahagian atau bahagian wakaf, kita telah mengadakan transformasi dalam bidang wakaf di pihak MUIB dan juga di pihak Main. Utamanya kita telah memperkasakan unit wakaf dari segi pembesaran pejabat logistik. Kita tambah saiz pejabat. Kalau dulu pejabat saya 1 lot dah jadi 3 lot, staff dah bertambah, kenderaan dah bertambah, prasarana dah bertambah. Jadi kita besarkan. Walaupun kita tidak mengambil pendekatan pengkorporatan, tapi kita perkasakan bahagian kita dengan tanggungjawab. Yang kedua, kita menambahkan bilangan tenaga kerja di bahagian wakaf. Contohnya di bahagian saya kita ada sendiri pegawai tanah, pegawai pertanian dan sebagainya, untuk kita kuatkan sektor-sektor yang tanah kita ada. Yang ketiga, kita mewujudkan sistem hartanah berkomputer, di mana semua temuan tanah wakaf, batu mar dimasukkan dalam sistem komputer yang mana kita boleh tengok dengan jelas untuk memudahkan keputusan dan juga kawalan dari segi pencerobohan dan sebagainya. Yang keempat, kita di pihak MUIB telah mewujudkan sistem wakaf tunai secara online yang dikenali sebagai e-Wakaf Pahang. Yang mana sistem ni kami beli dengan harga yang agak tinggi juga. Dan apa yang baiknya dengan sistem ni, dia bekerja 7 jam sehari, 20 jam seminggu, dan dia merupakan pilihan terbaik pada masa COVID ni, Tuan Moderator. Di mana 10% daripada kutipan wakaf saya, wakaf MUIB telah diterima melalui kutipan online, dan alhamdulillah di pihak kami telah dapat balik kos untuk pembelian orang kata sistem ni, walaupun mahal. Dengan adanya sistem tu, kutipan wakaf di negeri telah meningkat dengan tinggi, alhamdulillah, dan telah berjaya, orang kata bayar balik lah, bayar balik kos ni. Dan orang suka sekarang, sebab orang tak suka keluar ke bandar, kena bayar parking, kena saman dan sebagainya kan. So daripada rumah dia boleh buat dan dia boleh manage account. Dan terbukti sistem ini berkesan, dan saya juga mesyurkan ada mana-mana Main yang masih belum ada sistem, mereka perlu ada sistem. Sebab kita kena ikut dengan kemajuan semasa. Kalau kita tak ikut kemajuan masa, dia akan ditinggalkan walaupun dalam niat yang baik. Jadi untuk yang pertama ni itu saja, saya maklumkan.
Yang penting sekali masyarakat kena faham wakaf adalah milik Main. Kalau mereka buat wakaf tanpa keputusan Main, okey, mereka adalah bersalahan dengan enactment dan boleh diambil tindakan. Tapi setakat ni orang kata tidak ada tindakan ambil alih Main sebab kita memandang mereka juga untuk buat kebajikan. Tetapi kalau mereka, usaha-usaha mereka, contohnya mereka serahkan tahfiz tu kepada pemegang amanah dan tiba-tiba pihak tahfiz tu tidak menjalankan tahfiz tersebut dan ada berlaku usaha-usaha untuk menjual tanah tahfiz tersebut dan bila mereka bawa mahkamah, mereka tidak ada perlindungan undang-undang tuan mereka. Ya. Jadi kalau mereka wakaf ke majlis, pihak majlis memberikan status pengurus kepada tahfiz tersebut, jika berlaku apa-apa, pihak majlis akan boleh membantu kes ini dalam mahkamah dan dengan kuat sekali insya-Allah kita ada asas yang kuat untuk menjaga tanah tersebut. Yang penting wakaf mesti kekal, kita mesti tahankan dan mesti selamat sebagai pemegang amanah. Majlis memang mempunyai amanah yang tanggungjawab yang amat tinggi di sisi Allah untuk menerima wakaf, membangunkan wakaf dan memelihara wakaf tersebut. Sekian untuk yang soalan pertama ni, Tuan Moderator. Terima kasih. Jadi alhamdulillah penjelasan yang panjang lebar lah oleh Encik Izhar mengenai peranan Main dan saya setujulah isu-isu yang berkaitan dengan pemegang amanah lah tanah wakaf ini dan saya rasa banyak berlaku di mana-mana lah pewujudan pusat-pusat tahfiz, sekolah-sekolah swasta agama swasta yang banyak dilakukan penjanaan dana melalui wakaf lah. Bila terbinanya sekolah ada pemegang amanahnya betul, cumanya bila di kemudian hari bertimbul isu lah, bertimbul isu tanah wakaf tu sepatutnya didaftarkan atas nama majlis agama lah biasanya, tapi bila tak dipindahkan jadi akan timbul isu lah ya, di masa akan datang lah. Okay? Dan saya rasa penjelasan tentang struktur tadi lah bagi saya agak menarik lah tentang unit wakaf dari segi syarikat dan juga perbadanan lah. Of course yang yang terbaik modelnya, yang idealnya mungkin yang perbadanan lah yang mampu dilakukan di Selangor ya. Contohnya lah ya, berdasarkan kepada jumlah aset yang banyak, yang strategik, berbaloi lah orang kata kita diperbadankan. Kalau yang kecil ni mungkin tunggu dulu lah rasanya. Okey, tak apa. Okey, itu pusingan pertama lah. Jadi kita sebelum kita pergi ke pusingan yang seterusnya, kita beri laluan lah untuk iklan kejap. Kita ada iklan daripada kita punya penajar lah. Sekejap, tak keluar pula. Okey, tak apa. Nanti kita cuba catch up kemudian lah. Okey, kita pergi kepada pusingan yang kedua lah ya, mengenai pengusaha wakaf ini. Jadi Dr. Amir, berdasarkan struktur tadilah yang dikongsikan oleh Encik Izhar tadi ya, dan selaku agensi pelaksana lah wakaf di peringkat persekutuan ni, bagaimana wakaf ni melihat ianya sebagai satu kekuatan atau peluang untuk turut sama dalam pembangunan wakaf di peringkat negeri khasnya dan Malaysia Anjam lah, dengan kerjasama dengan MAIK lah saya rasa. Jadi mungkin kami boleh berkongsi lah. Silakan. Okay, terima kasih Tuan Moderator Dr. Mazir. Saya nak sambung sikit apa yang dikongsikan oleh Encik Izhar tentang struktur pengurusan wakaf di negeri-negeri. Saya rasa masyarakat perlu jelas sebab kalau kita bincang tentang zakat ni dia ada portion amil 1/8. Jadi pihak negeri boleh mengambil portion tersebut untuk membiayai pengurusan zakat. Jadi itu satu advantage kepada zakat lah. Tetapi kalau wakaf ini memang kalau kata pewakaf tu memberi wakaf RM100, memang RM100 itulah nilai wakaf. Jadi sebagai pengurusan tak boleh ambil kalau tak ada akad yang betul ni, memang tak boleh ambil. 1 sen pun tak boleh ambil. Jadi kita menunaikan tanggungjawab 100 tu. Jadi kos pengurusan tu sepatutnya ditanggung melalui dana luar. Yang ini yang Cik Izhar kata kekangan bajet tu kena tengok sama ada mampu tak mampu untuk menguruskan emolumen, unit ataupun perbadanan ataupun syarikat supaya maksudnya konsep asal wakaf itu tidak akan dicemari. Kita tak naklah sebab banyak sebenarnya yang berlaku di luar sana
kita katakanlah dia berkata wakaf RM100, tetapi sebenarnya di dalam RM100 itu ada kos pengurusan. Jadi 20%, 30%, RM20, RM30 itu diambil untuk membiayai pengurusan kos pengurusan wakaf. Yang itu saya rasa tidak berlaku di MAIN dan tidak berlaku di Yayasan Wakaf Malaysia dan tidak berlaku di Jawhar, sebab kami ini itulah di bawah kajian negeri ataupun kajian pusat yang membiayai emolumen kami. Jadi ini yang saya rasa perlu diperjelaskan kepada masyarakat, kena hati-hati dengan syarikat-syarikat luar ataupun private initiative ni yang claim kata mereka buat wakaf. Kita kena check pengurusan, kos pengurusan tu siapa yang tanggung. Okey. Jadi di peringkat Yayasan Wakaf Malaysia, sebab kita berada di pusat, jadi memang apa-apa projek kita akan salurkan kepada negeri. Jadi sebab tu salah satu usaha yang dilakukan sekarang ni ialah zakat melalui sistem. Kami di peringkat Yayasan Wakaf Malaysia pun ada sistem collection wakaf tunai, dan penyumbang wakaf boleh direct kepada menyumbang kepada wakaf sistem kami dan boleh take. Katakanlah dia tu penjawat awam ataupun orang Selangor, dia nak sumbangkan kepada Selangor PWS. Jadi dia boleh take di Yayasan Wakaf Malaysia dan sumbangan tersebut akan disalurkan kepada negeri Selangor. Kalau katakanlah orang Kedah bekerja di Putrajaya, dia boleh buat sumbangan di kami Yayasan Wakaf Malaysia dan kami boleh sumbangkan kepada MAIN. Jadi ini salah satu peranan di Yayasan Wakaf Malaysia, kita tolong collect dan kita tolong salurkan kepada Majlis Agama Islam Negeri. Jadi yang ini memang berlaku, alhamdulillah setakat ini ia sangat sambutan yang sangat baiklah daripada kutipan ataupun sumbangan daripada masyarakat. Iaitu yang pertama melalui potongan gaji dan juga sumbangan melalui sistem wakaf di Yayasan Wakaf Malaysia. Yang keduanya saya nak ceritakan tentang kita faham bahawa sebagai manusia biasa kita memang betul lah berniat untuk dapatkan habuan akhirat. Tapi sebagai manusia biasa kita juga bertanya-tanya apa habuan dunia. Memang sebab tu kita usahakan di peringkat kita untuk menggalakkan lebih ramai orang tunai ini, kita berhubung ataupun kita minta dengan LHDN, MOF untuk mendapatkan potongan cukai. Jadi itulah maksudnya masyarakat dan juga pihak korporat bila dia nak menyumbang ke wakaf ni memang boleh dapat potongan cukai. Jadi melalui Akta 14C dan juga 14D sekarang ini, sumbangan tersebut akan dapat potongan bagi individu sebanyak 7% dan bagi syarikat korporat sebanyak 10%. Yang ini kita katalah doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-dua dapat, dunia dapat, akhirat pun dapat insya-Allah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiganya, dari sudut di peringkat federal, kita dapati bahawa syarikat-syarikat korporat ini bila mereka nak melaksanakan wakaf, sebagai contoh semalam kita berbincang dengan takaful operator, salah satu syarikat takaful yang besar. Mereka kata mereka nak juga ada dana untuk disumbangkan ke wakaf, tetapi kalau mereka nak pergi setiap negeri berkolaborasi dengan setiap negeri, 14 negeri ini agak letih lah untuk mereka uruskan. Jadi dia datang ke Yayasan Wakaf Malaysia, boleh tak dia kata Yayasan Wakaf Malaysia tolong salurkan kepada negeri-negeri. Itu peranan kami lah. Maknanya kami jadi one stop center dengan kita berkolaborasi dengan syarikat-syarikat dan kita akan agihkan projek-projek wakaf itu ke negeri-negeri. Kerana apa? Sebab setiap setiap every quarter, setiap 3 bulan sekali kita akan bersidang. Kita ada board kami ialah lembaga pengarah, lembaga pemegang amanah Yayasan Wakaf Malaysia ialah semua negeri-negeri. Jadi di situlah kita boleh bincang untuk kita menyalurkan dana-dana wakaf untuk manfaat negeri-negeri. Jadi inilah peranan Yayasan Wakaf Malaysia sebagai penyelaras di peringkat persekutuan untuk manfaat negeri-negeri. Ya betul lah, macam Cik Izzah kata memang kami kerap berbincang di peringkat kami supaya benda ini kita boleh mengembangkan juga dan juga memajukan wakaf kita di Malaysia insya-Allah. Jadi Dr. Mazif, saya sekadar itu dulu, saya ulas untuk pusingan yang kedua ini. Okey, terima kasih kepada Dr. Amir. Alhamdulillah, jadi itu peranan Yayasan Wakaf di peringkat persekutuan lah.
tengah jugalah. Maksudnya orang yang nak berwakaf dengan hak menerima tu malah akhirnya ialah majlis agama lah. Jadi besar itulah peran jugalah, sebab itu pun harapan daripada pewakaf jugalah untuk nak mengagihkan kepada pihak-pihak yang berwajib di peringkat negeri ya. Okey, saya dimaklumkan juga kehadiran Ustaz Fakhruddin daripada Main Pulau Pinang di ahlan wa sahlan lah di dalam maya ni. Okey, dia pun sebagai orang yang mungkin mungkin kenal lah dengan Cik Izzah, orang pegang Main ni lah. Biasalah. Alhamdulillah. Kata ni otai pemangkau juga ni di peringkat ni. Otai juga. Okey. Antara apa yang ni lah, yang antara negeri yang juga banyak terima zakat jugalah. Okey. Kita pergi kepada Cik Izzah lah. Jadi ini mungkin persepsi lah Cik Izzah ya. Terdapat cakap-cakap dari masyarakat, biasalah cakap-cakap dari masyarakat di luar sana lah. Yang menyatakan terlalu banyak kerenah lah dalam melaksanakan urusan pendaftaran harta wakaf ini. Jadi ialah nak letak nama majlis agama biasanya lah. Jadi mungkin proses yang panjang, susah. Jadi nak mudah tu dibuat shortcut. Mungkin dilantik sebagai pemegang amanah dan sebagainya lah. Dan ada yang mengatakan bahawa pengurusan harta wakaf ini macam tidak efisien. Tak cekap lah. Mungkin tak, okay? Dan jadi bagaimana proses sebenar lah pendaftaran dan pentadbiran harta wakaf di peringkat Main ni, dan apa tindakan yang dibuat oleh Main lah dalam menghadapi situasi macam ni ya. Dipersilakan. Okay. Terima kasih Tuan Moderator. Ini soalan yang kedua ni pun biasa kena tanya lah. Ketidakcekapan, selalu orang tanya tak cakap tidak. Tapi secara asasnya pihak Main menafikan lah kami ada banyak kerana birokrasi. Kami menafikan dengan sekeras-kerasnya lah. Tak ada sebenarnya. Amat simple. Boleh tanya negeri-negeri kan. Sebenarnya saya di sini saya mulakan dengan proses wakaf. Okey. Proses wakaf di Main, pertama sekali jika ada orang yang nak berwakaf, dia perlu datang ke sama ada di ibu pejabat Main ataupun di cawangan-cawangan pejabat Main di daerah-daerah. Mereka datang bersama dengan membawa geran tanah dan cukai tanah. Sebab kita nak tengok tanah ni ada bebanan ke tak ada kan. Kalau ada bebanan, tak sempurna wakaf tak boleh. Ataupun tanah tu berkongsi ramai-ramai yang lain macam mana semua kan. Jadi kita tengok geran tanah dia dan cukai tanah dia. Kemudian kita akan tanya dia apakah mereka nak wakaf, apakah hasrat mereka atas tanah ni. Ya. Kalau kata contoh di Pahang, kita hanya terima wakaf am saja. Wakaf kita tak terima, tapi negeri lain ada yang terima. So kalau mereka kata mereka nak wakaf khas juga, kami kena kata kami tak boleh terima. Cuma kami minta mereka bagi note apakah hasrat mereka. Kalau kita boleh katakan, contoh mereka nak buat surau. Kalau dah dalam kawasan tu dah ada surau, Tuan Moderator, macam mana nak buat surau lagi? Kalau dia kata nak buat masjid. Kalau nak buat masjid, sumber nak buat masjid, mesti datang pada kerajaan. Siapa yang nak bagi dana? Jadi dia tak boleh macam tu. Dia terserah pada majlis dan sumber berbiaya. Jadi katakanlah, kita juga nak tahu mereka nak serah satu persatu bahagian ke, separuh bahagian ke, atau macam mana. Okey. Jadi apabila dah jelas semua sekali, kita akan terangkan kepada pewakaf mengenai hukum wakaf dan proses yang akan berlaku. Di mana apabila mereka serahkan ini kepada kami, kepada Main sebagai pemegang amanah wakaf, mereka dah tak ada hak dan mereka dah terlepas tanggungjawab, dan juga tanggungjawab telah orang kata menjadi milik Main. Jadi dan pewakaf juga akan diberikan akan ditanya beberapa kali lah sebelum mereka menandatangani, sebab apabila telah mereka sign, mereka taklah undur balik, dan kita juga maklum bahawasanya wakaf tidak boleh ditarik balik. Dan kalau mereka dicabar di mahkamah pun insya-Allah takkan menangnya, sebab kita ada enactment dan juga syariah yang mengatakan tidak boleh. Jadi setelah kata mereka setuju dengan proses wakaf, hukum wakaf, lepas tu setuju dengan tanah yang diberi, dan kita di negeri Pahang ni kami terima apa juga tanah walaupun tanah tu tak elok, sebab kami menganggap wakaf tu sebagai ibadah ya. Wakaf sebagai ibadah. Kalau tanah tu dibagi katalah satu lot rumah je 1,200 kaki persegi, kami pun terima, sebab mungkin kita boleh buat surau ke apa-apa di atas bangunan tersebut, dan kita kira tanah apa-apa tanah adalah berharga, terutama pada masa hadapan. Jadi kita terima, kita menganggap wakaf itu sebagai ibadah, dan walaupun tanahnya tidak dalam keadaan yang baik. Dan jika pewakaf setuju, pewakaf akan menandatangani sirah wakaf ataupun borang wakaf akad tanah tu dan melafaz akad wakaf, okey, dan bersama-sama saksi. Jadi apabila telah disign dan saksi dah sign, proses wakaf tanah tersebut dikira selesai.
Jadi pemegang pewakaf telah biasanya kami akan bagi CJ lah, CJ pada pewakaf, dan dia boleh balik dengan hati yang tenang bahawasanya mereka buat satu benda yang paling-paling Allah suka, iaitu memberi sesuatu yang mereka sayangi. Kita sayang dua benda je, tuan berkata, duit biasa kita sayang, tanah pun kita sayang. Tapi kalau kita boleh bagi mana-mana satu ni, alhamdulillah, ya. Dan satu karya amat baik. Jadi seterusnya nombor 2, apabila proses wakaf selesai. Okay, apabila proses tanda tangan wakaf, akad wakaf selesai tadi itu semua, harta tersebut telah menjadi milik Allah dan Majlis Agama Islam Negeri Main adalah sebagai pemegang amanah saja, ya. Bukan sebab itu kita tak boleh declare harta wakaf harta majlis, sebab kami pemegang amanah je. Kami tak boleh nak declare ini adalah kekayaan majlis. Ini adalah kekayaan Allah yang kami kena jaga, ya. Kena disebut berasingan. Yang kedua, hak untuk mentadbir harta terletak kepada main. Jadi apabila dia serahkan kepada main, pewakaf tak boleh lah nak campur-campur tangan. Nak bagi arahan buat tu, buat ni, kan. Tak boleh nak keluar dalam TV lah, apa semua tak boleh lah. Itu adalah hak main untuk mempertimbangkan apa yang terbaik untuk dibangunkan di atas tanah-tanah yang telah diserahkan kepada main. Dan pewakaf masih ada hak. Mereka boleh datang ke bertanya kita apa yang kita telah buat. Kita boleh maklum secara bertulis dengan berlaporan dan sebagainya. Tapi hak untuk memaksa main membuat projek dan sebagainya itu terserah pada main. Sebab main pun ada kekangan, ada apa orang kata perancangan dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, apabila proses wakaf selesai, pewakaf tidak boleh menarik balik tanah yang diwakafkan ini. Di dalam konteks nipah memang ada permohonan untuk menarik balik wakaf, tapi saya maklumkan tak boleh, ya. Sebab ini dah hukum Allah. Okey. Itu adalah hak main ke atas semua tanah wakaf. Saya kira semua main akan menggunakan hak ini, dan apa yang main akan buat adalah demi kepentingan wakaf, cuma masa dan ketikanya kena ikut keperluan semasa. Ada kalanya tak perlu, kita simpan dulu. Ada yang perlukan segera, kita akan cuba bangunkan. Okey. Itu dari segi hak main ke atas tanah wakaf. Sebenarnya saya nak maklum pada tuan-tuan, tuan-puan, macam mana nak mendaftarkan tanah wakaf ni. So, untuk pendaftaran tanah wakaf di main sebenarnya ada 3 kaedah. Ya, 3 kaedah. Yang pertama menggunakan kaedah boran 12A dan 12B, iaitu dengan menggunakan serahan tanah kepada kerajaan. Ya, kita serahkan tanah kita kepada kerajaan, kemudian pihak main akan memohon borang 1 kepada pentadbir tanah supaya nama tanah tersebut dipindahkan kepada majlis. Ya, yang 12A 12B ni bagi saya amat bahaya sebab kalaulah tiba-tiba majlis tidak tahu tanah ini telah diserahkan dan majlis tidak mohon borang 1 ke atas tanah wakaf yang telah diserahkan ni, mana tanah wakaf itu akan jadi status tanah kerajaan dan ia akan boleh dipohon oleh sesiapa saja. Ini yang bahayanya. Ya, kalau 12A serah penuh, 12B serah sebahagian. Okey, kaedah yang kedua adalah menggunakan borang pindah bilik, iaitu borang 14A. Okey, kaedah ini dia ada elemen duty stamp, ya, elemen duty stamp, elemen kos, dan juga kalau tanah tu memerlukan konsen kebenaran untuk pindah bilik, kita kena mohon konsen dulu, ya. Makan masa untuk mohon konsen di pejabat tanah, dan juga ada duty stamp, dan dia juga melibatkan penilaian di lembaga hasil dalam negeri untuk pindah bilik tanah. Walaupun main dikecualikan daripada cukai duty stamp, tetapi proses mesti melalui lembaga hasil dan mereka akan keluarkan surat pengecualian bayaran duty stamp, tetapi masih ada lagi kos, iaitu pendaftaran nama majlis di pejabat tanah. Pendaftaran tanah masih ada lagi. So yang ni proses dia selamat, tetapi kena bayar duit, kena keluar duit. Kemudian banyak borang tambahan yang pewakaf kena isi. Kalau kena konsen borang 21, 14A dan macam-macam, borang surat akuan dan sebagainya. Yang tadi borang 12A tak banyak, tapi dia menjadi tanah kerajaan. Itu agak bahaya. Biasa yang 14A ini selamat bagi main, cuma dia ada kos. Dan yang terbaru, seperti mana yang diluluskan oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, yang digalakkan adalah Seksyen 416C Kanun Tanah Negara, iaitu peletakan berkanun, statutory vesting, di mana inilah proses yang paling cepat, paling mudah dan tiada kos libat. Di mana dalam proses ini, apa yang diperlukan, pihak main hanya perlu membuat surat covering letter kepada pentadbir tanah mengatakan tanah tersebut telah diwakafkan, okey, dan sertakan sirah wakaf, tanah wakaf, sertakan barang cukai tanah yang terkini dan geran wakaf asal, dan tanah ini terus akan di-endorse kepada majlis dalam geran
tanpa apa-apa bayaran. Yang tadi ada bayaran, tanpa bayaran, dan insya-Allah proses ni akan selesai dalam tempoh 2 bulan. Inilah yang diguna pakai di negeri Pahang setakat ini, Seksyen Kaedah Parternasi. Dan 41 nasi ni dia bagus sebab di dalam pendaftaran hak milik dia akan disebut ayat itu, wakaf. So siapa-siapa yang buat carian rasmi atas tanah ni, dia akan keluar ayat wakaf. Jadi tak boleh nak jual beli. Berbeza dengan 14A tadi, walaupun dia tanah wakaf, apabila diserah kepada majlis, dalam geran tersebut tak keluar ayat wakaf. Tak ada. Jadi kalau sesiapa yang buat carian rasmi, dia ingat tanah ni bukan tanah wakaf sebab tidak ada endorsan mengatakan ada wakaf kat situ. Tapi kalau 41 nasi dia ada. Cuma masalah 41 nasi amat cepat, tiada kos, walaupun kalau ada kos pun minima je lah. Jadi dalam kes ini disyorkan supaya main menggunakan kaedah 416C dan kalau ada masalah mungkin boleh guna kaedah 14A dan tidak disarankan sekali untuk menggunakan borang 12A atau 12B. Itu dari segi kaedah pendaftaran. So apabila kita dah hantar pajak tanah, kita dah dapat geran, nama kita ada yang kata ada endorsan wakaf, ada yang tidak ada. Dan dari situ main boleh mula membangunkan tanah tersebut. Okey. Seterusnya Tuan Moderator, seperti yang Tuan Moderator tanya tadi, apakah masalah tanah wakaf di Main? Ya, okey. Ini persepsi lah, macam-macam orang cakap. Kami kena terima macam-macam tumahan lah orang kata kan. Jadi sebenarnya ini adalah saya sebutkanlah antara beberapa masalah yang tanah wakaf di Main. Yang pertama, ada lagi Main yang masih tidak dapat menggunakan Seksyen 41 nasi Kanun Tanah Negara. Contoh Seri Mat Lakon Melaka masih tak dapat laksanakan. Jadi mereka bermasalah apabila guna 14A, 12A memang akan ada masalah pendaftaran tanah wakaf. So kalau pendaftaran tak selesai, macam mana kita nak bangunkan tanah wakaf? Ya? Yang pertama tu kita kena selesaikan pendaftaran. Ini yang kita kena selesaikan pertama. Yang kedua, tanah-tanah wakaf banyak yang berstatus reserve dan tiada dokumen sokongan. Macam saya maklum tadi, orang dulu kan, dia lebih pada lisan, dia tak ada dokumen. Jadi macam mana kita nak ambil balik yang 12A, tanah-tanah yang dalam bentuk reserve ni, tetapi kita nak jadi hak milik. Sebab kalau dalam bentuk reserve boleh diambil balik oleh kerajaan negeri. Tak ada, dia bila masa kan. Tapi kalau hak milik, dia tak boleh ambil. So kita kena sebelum kita boleh bangunkan tanah tersebut, dia mesti ada hak milik. So jadi negeri terpaksa berusaha untuk menukar status tanah-tanah reserve kepada tanah-tanah berhak milik atas nama majlis. Ini juga satu halangan yang besar, terutama jika tidak ada dokumen. Sebab orang dulu dia banyak lisan. Yang baru ni kita boleh kita boleh kontrol lah yang lama-lama. Yang ketiga, masalah tanah wakaf juga. Untuk tanah-tanah wakaf, contohnya di Negeri Pahang ni, cukai tanah semasa dikenakan kepada tanah wakaf. Mengikut harga tanah tu. Jadi kita kalau dapat sebab tanah wakaf ni bukan milik majlis, adalah milik Allah. Kemudian dia digunakan untuk kepentingan awam, ya, bukan kepada majlis. Majlis sebagai pemudah cara. Jadi sewajarnya lah cukai-cukai tanah ni dikurangkan ataupun diberi kadar yang nominal, contoh RM1 ke apa ke, supaya dapat menjimatkan perbelanjaan di pihak Main, ya. Dan sekarang ni ini antara yang kita usahakan supaya cukai tanah diberikan kadar yang nominal, ya. Yang ketiga, yang keempat adalah status tanah wakaf yang berstatus pajakan. Okey, kita kebanyakan ada yang datang kepada kita, dia wakafkan tanah dia dengan pajakan semanya 99 tahun. Okey, jadi kita tetap terima tanah yang berstatus pajakan. Jadi isu yang kita nak utarakan sekarang ni, katalah tempoh pajakan tersebut tamat. Okey, dan untuk mendapatkan balik tanah tersebut, konsepnya dia akan menjadi tanah kerajaan. So untuk mendapatkan balik tanah tersebut, kita perlu bayar premium semula. Jadi soalannya, siapakah yang akan bayar premium tersebut? Okey, adakah wakaf dia ni terhenti di situ ataupun bersambung semula. Jadi saya rasa mungkin di pihak Main kita akan teruskan dengan pembayaran premium untuk sesuai tanah tersebut disambung. Tetapi adakah wakaf tu masih kekal atau tidak? Itu isu perspektif yang kita kena bincangkan, dan untuk itulah pihak Main telah banyak kali mengutarakan permohonan ke pihak kerajaan persekutuan supaya mana-mana tanah wakaf yang berstatus pajakan yang diwakafkan kepada Main ditukar statusnya daripada pajakan kepada hak milik kekal. Jadi senang cerita, habis. Once dia kekal pada hak milik kekal, kita tak ada masalah dah pajakan dan wakaf tu berkekalan. Ini
Sebab tapi kita tetap terima tanah settle pajakan sebab semua tanah bernilai ya. Yang seterusnya masalah tanah wakaf di Main juga, ini tanah-tanah wakaf yang disewakan dengan kadar sewa yang rendah. Contoh apa yang berlaku di Pulau Pinang, Ustaz Fakhruddin boleh jelaskan lebih lanjut. Bila mana kadar sewa itu terlalu rendah, menggunakan kadar 30 tahun lepas. Dan apabila pihak Main nak naikkan, mereka cabar di mahkamah. Ya. Patutnya dalam bandar tanah mahal tapi tetap murah. Jadi ini dah bila dicabar, mereka sanggup bawa perkara tersebut ke mahkamah. Jadi ini semua memberi halangan untuk Main untuk menambahkan pendapatan wakaf. Okey, pendapatan dari segi harta wakaf. Okey, kita tengok masalah tadi, apakah tindakan yang dibuat oleh Main? Pertamanya, kita telah memudahkan cara proses wakaf untuk orang ramai. Saya rasa ada setengah Main yang dapat ISO dalam proses pendaftaran tanah wakaf. Dia mudahkan cara, macam saya tadi, dia datang boleh selesai dalam 1 hari, tidak ada masalah birokrasi. Dia datang hari ni sekejap je, dalam masa 1 jam boleh selesai dengan syarat semua ada dokumen yang ada lah dan cukup syarat sempurna hak milik dan sebagainya. Okey. Yang kedua, kita menggunakan dari segi pendaftaran tanah, kita menggunakan sepenuhnya kaedah 416C Kanun Tanah Negara, sebab kanun tanah kaedah ni saja yang menyebabkan di dalam hak milik tanah ada tercatat ayat wakaf. Paling selamat. Ada tercatat ke mana-mana siapa yang buat cara rasmi, dia akan tahu ini tanah wakaf diserahkan oleh siapa dan kepada siapa. Jadi ini paling secure. Yang ketiga, tindakan Main juga kebanyakan untuk orang-orang yang berwakaf bukan 1/1 bahagian Contohnya 1/3, 1/4, pihak Main akan membiayai kos pecah bahagian tanah jika mereka perlukan. Sebab mereka nakkan 2 geran So bila 2 geran, mereka nak geran berasingan, tujuan untuk senang dimajukan, kita akan setuju untuk kos pecah bahagian, dan di pihak Main tu kita akan tangguh bahagian Main. Dan yang keempat, pihak Main telah meningkatkan promosi untuk kesedaran kepentingan berwakaf. Jadi kita berterusan membuat promosi, mengatakan kenapa perlu berwakaf, apa-apa masalah dalam berwakaf, apa yang mereka perlu buat untuk membantu, dan juga apa kepentingan wakaf ke dalam kehidupan orang. Saya rasa dalam aspek ni, aspek pendidikan, banyak yang tidak familiar dengan wakaf. Masih lagi tak jelas, dan saya rasa aspek pendidikan kita kena teruskan lagi dengan kuat, terutama di peringkat rendah, supaya mereka dapat menjadikan wakaf itu sebagai satu budaya. Yang last sekali berkaitan kepentingan wakaf dalam umat Islam. Jadi apabila kita bercakap pasal wakaf ni, kita kena lihat apakah kepentingan wakaf dalam kehidupan umat Islam. Allah dah sebut dalam Al-Quran. Jadi kita dah tengok buat kebajikan 1 dibalas 700, itu dari segi kebaikan kepada kita sebagai individu. Tetapi kebaikan kepada kemanusiaan, dan sebagaimana wakaf ni juga telah digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam, yang mana seperti mana Universiti Oxford yang telah disebutkan sebelum ini, menggunakan kaedah wakaf, dan juga orang Cina yang dalam bentuk persatuan, juga konsep wakaf. Yang pertama sekali, dengan ada kepentingan wakaf ni, dia dapat merendahkan kos sara hidup. Itu nombor 1 sekali, kos sara hidup orang Islam, di mana sewa kedai dapat diturunkan, kos makanan dapat diturunkan melalui bayaran sewa yang lebih rendah, dari segi makanan yang halal, dari segi peruncitan pasaraya, dari segi kesihatan daripada klinik, hospital. Jadi kos rawatan tu lebih rendah. So bila kos rawatan lebih rendah, kehidupan masyarakat akan lebih berharga, bernilai. Yang kedua, ia juga dapat mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan. Seperti yang mana kita lihat, kalau kita dah dapat buat satu contoh universiti, kalau kita dah buat satu asrama pelajar secara wakaf, so universiti dah tak tertekan. Pelajar boleh duduk asrama wakaf tu, sebagaimana yang kami buat sekarang di Universiti Malaysia Pahang. So pelajar boleh duduk di asrama wakaf dengan kos yang rendah. Tetap ada bayaran tapi rendah. So universiti boleh mengusahakan perkara lain. Dan kita lihat di Turki, saya pernah lawat di Turki. Memang ilmu wakaf dia sangat ketara. Dia ada universiti wakaf yang ditaja oleh mereka, dia ada pelabuhan wakaf, dia ada bank wakaf, habis semua dia. Dan mereka juga membiayai kerajaan. Jadi itu menunjukkan, so kerajaan akan boleh buat, so wakaf ni komplement apa yang kerajaan buat. Macam Dr. Amir cakap tadi, komplement apa yang kerajaan buat, kita tak buat, apa yang kerajaan tak boleh buat, kita mungkin buat. So at the end kita dapat satu produk yang komplit. Yang ketiga, kita dapat memberikan pendidikan percuma. Itu yang kita harapkan, seperti mana Universiti Al-Azhar di Mesir yang hidup atas konsep wakaf selama beratus tahun, dan pendidikan secara percuma. Ini yang kita nak. Kesan pada wakaf amat jelas jika kita hidup menyumbang. Yang keempat, yang seterusnya ialah menggerakkan rangkaian ekonomi Islam.
Dengan wakaf juga kita dapat wujudkan sektor perniagaan, sektor kita menggalakkan lebih ramai usahawan, kita dapat menjadikan kos infra lebih rendah, so lebih ramai usahawan akan hidup. Bila usahawan ramai di pasaran, kuasa beli akan naik dan perniagaan akan lebih maju, dan hasil daripada perniagaan itu akan dapat digunakan semula untuk menaikkan aktiviti orang Islam. Dan yang seterusnya adalah mengurangkan masalah sosial. Jadi kalau kita wakaf dah dapat sediakan infrastruktur, perumahan dapat sedia, kemudahan untuk warga tua dapat. Jadi orang akan tak kuranglah mencuri ya. Orang dah ada kerja, orang dah ada tempat tinggal. Jadi tak ada sebab mereka nak curi, tak ada mereka nak rosakkan harta benda awam. Jadi masalah sosial, mereka ada kerja. Jadi akan mengurangkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Dan yang akhir sekali, yang terbesar sekali, dia juga menyediakan peluang pekerjaan kepada melalui sektor-sektor perniagaan di bawah wakaf, kita akan sediakan peluang pekerjaan. Jadi orang ada kerja, walaupun gaji tak mahal, tapi ada kerja, dan gabungan daripada aktiviti wakaf ni, dia merupakan komplimen kepada bahagian zakat. Zakat sebab kita bagi bantuan tu direct pada orang. Zakat kita bagi direct pada orang sakit, pada organisasi dan sebagainya. Tapi wakaf ni kita lebih menyuruh, dan semua golongan, termasuk orang bukan Islam pun boleh dapat gunakannya. Jadi dari segi persepsi, proses wakaf satu sangat mudah sekarang ni kita mendapatkan, boleh pergi kepada mana cawangan yang kita ada. Yang kedua, tanah wakaf yang kita ada pun kita dah ada dalam sistem komputer, boleh tengok dengan jelas apa wakaf-wakaf boleh query. Cuma hasrat mereka tu tak boleh kita buat, melainkan kita ada sumber kewangan yang baik. Dan kita kena ingat juga, kalau tanah mereka tu tanah pertanian, kalau kita nak buat perumahan, kita kena tukar syarat dulu. So tukar syarat tu masa about 6 bulan ke setahun juga. Jadi proses-proses pembangunan tanah, pewakaf jangan lupa. Kita kena ikut. Dan juga dari segi pendaftaran juga kita masih kena mohon dengan pihak kerajaan supaya semua dapat melaksanakan 41 donasi dengan betul. Dan mana-mana yang tanah-tanah reserve yang masih lagi dipegang oleh kerajaan juga perlu diserahkan kepada MAIN untuk keselamatan dan kesejahteraan wakaf. Dan yang last sekali adalah kepentingan wakaf memang di luar jangkaan dan di luar imajinasi kita. Jadi itu, tapi kita tak nampak lagi tuan moderator, kita tak full macam berada di negara Turki atau di Mesir. Jadi ini belasan saya untuk soalan kedua. Terima kasih. Jadi Alhamdulillah penjelasan yang cukup baik daripada Cik Izzah, dan tahniahlah kepada Majlis Agama Islam Pahang yang take inisiatif memudahkan pendaftaran. Ya, mana kata kalau semuanya lengkap, dokumen lengkap dan sebagainya, 1 hari 1 jam siap, contohnya lah. Satu benda yang bagus untuk kita war-warkan kepada masyarakat bahawa sekarang ni mudah lah. Jadi cumanya setiap majlis tu dia kena proaktif lah, memudahkan untuk orang berurusan lah. Kadang-kadang yalah, kalau kita meminta pewakaf datang berkali-kali, contohnya nak selesaikan, mungkin dia akan give up lah. Tapi dengan adanya kaedah yang lebih pantas, mudah ni, dia akan menarik lah kepada pewakaf untuk mewakafkan tanah mereka lah. Jadi, Alhamdulillah. Okey, kita juga ingin mengadu-adukanlah kehadiran Encik Ali Mazri daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Okey, kita akan pergi pada pusingan yang terakhir lah. Kembali pada Dr. Amir lah. Jadi, untuk pengurusan tanah wakaf ni, of course kita akan cuba untuk nak mengoptimumkan penggunaan tanah wakaf lah, ataupun kita nak memaksimalkan manfaat daripada harta wakaf tadilah. Itu yang nak dilihat oleh masyarakat lah sebenarnya. Jadi apa yang tindakan yang telah diambil oleh Yayasan Wakaf lah untuk kita nak menghasilkan projek wakaf yang akhirnya memberikan impak yang tinggi lah kepada masyarakat. Orang nampak inilah hasil wakaf rakyat Malaysia lah. Dipersilakan. Okay, terima kasih Dr. Mazli. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jadi sebelum saya menjawab persoalan Dr. Mazli tadi tu berkaitan bagaimana kita nak membangunkan lagi aset ataupun tanah wakaf kita ni, saya ada satu inilah. Jadi tentang wakaf air ni, saya rasa nanti mungkin next webinar ni kita boleh jelaskan lagi lah tentang isu wakaf air. Sebab saya nak berkongsi, Alhamdulillah sambutan daripada masyarakat tentang wakaf air ni sangat-sangat menggalakkan. Dan kita juga tertarik bahawa pewakaf pertama wakaf air ni datang daripada negeri Sabah.
Jadi dalam sistem kami trace yang the first yang berwakaf ialah datanya daripada negeri Sabah. Dan kita tengok ada soalan macam mana pengurusan wakaf di Sabah dan Sarawak kan. Jadi sebenarnya dari sudut kesedaran masyarakat di Sabah, di Sarawak, alhamdulillah. Jadi dan di sana pun memang banyak keperluan untuk kita berwakaf. Kita membangunkan wakaf di negeri Sabah, banyak benefit ataupun orang-orang yang memerlukan sumbangan manfaat wakaf di Sabah. Okey. Sebenarnya berkaitan dengan persepsi ini, dia ada dua isu lah. Di mana saya rasa masyarakat mengapa mereka tidak nampak peranan MAIN ataupun peranan Yayasan Wakaf sendiri ataupun peranan Jauhar dalam membangunkan wakaf ini disebabkan oleh pelaporan, isu pelaporan. Sebenarnya bila saya duduk di Yayasan Wakaf Malaysia, kerja-kerja sumbangan ataupun inisiatif, contohnya di Ustaz Fakhruddin buat wakaf Siti Aisyah, yang itu memang antara yang wow faktor lah wakaf projek di negara kita. Tetapi sebenarnya banyak setelah aktiviti wakaf yang telah kita buat, tetapi dari sudut keterlihatan, visibility itu agak kurang. Jadi memang kita bukan nak riak, tetapi kita perlu showcase kan, kita perlu war-warkan. Sebab apa? Sebab pewakaf-pewakaf ni nak tahu, dia dah buat potongan gaji selama 2 tahun ke Yayasan Wakaf contohnya. Dia nak tahu ke manakah duit ataupun dana dia telah dibelanjakan. Yang ini yang saya rasa perlu ditunjulkan, perlu dilipat ganda usaha untuk memberi penerangan, untuk share, untuk kita kongsi ke manakah impak wakaf, dana wakaf yang telah kita salurkan. Itu saya rasa pihak kami memang kita ambil lah. Itu memang kita akan tekankan. Dan kita setiap usaha kita kena war-warkan, kita kena kongsikan. Jadi di pihak MAIN pun saya rasa inilah ruang yang perlu diperbaiki supaya orang nampak, orang lihat. Contohnya macam Cik Izzah tadi tu banyak cerita tentang proses untuk mewakafkan tanah. Memang pewakaf kita ni dia ada, kalau dia memang nak mewakafkan tanah tetapi dia nak lihat tanah dia tidak dibiarkan, maksudnya dia dah lepas serahkan kepada MAIN tu, dia nak dibangunkan. Yang tu saya rasa problemnya sebab mereka nak lihat tanah tu dibangunkan oleh MAIN, sedangkan MAIN kena cari dana untuk bangunkan. Yang ni yang kita cuba kupaskan. Untuk mendapatkan dana ni ada 3 cara lah yang saya nampak. Option yang pertama ialah kita buat fundraising. Itu yang melalui dana wakaf ni kan. Contohnya kita kata hamba Allah ni wakafkan 9 tanah betul-betul di pusat yang strategik di tengah-tengah bandar. Jadi untuk membangunkan tanah tersebut, katalah kita ada projek, kita buat satu proposal nak bangunkan satu rumah kedai yang shopping kompleks yang mungkin 50 juta lah katalah kosnya. Jadi ada 2-3 cara. Pertama, nak raise fund melalui projek wakaf tunai ni untuk collect 50 juta, saya rasa ia akan memakan masa bertahun-tahun. Jadi sangat sukarlah untuk kita membiayai projek yang tinggi, yang besar begini melalui hanya dengan kutipan wakaf tunai. Sebab tu saya rasa itu sebagai option, tetapi dia tidak boleh menyelesaikan masalah sepenuhnya. Jadi kita kena pergi ke option yang kedua, iaitu mungkin kita lihat dari sudut financing daripada bank-bank. Sekarang ni alhamdulillah telah ada, contohnya Bank Islam dia telah maksudnya ada satu allocation untuk 200 juta untuk dia bagi financing kepada pembangunan tanah ni. Tetapi apabila pembangunan dari financing daripada bank ni, kita perlu lihat bahawa mereka ni melihat ia bukan sebagai bentuk grant. Pembiayaan tersebut perlu dibayar balik. Jadi itulah yang perlunya satu projek yang boleh mengenerate income untuk kita bayar semula kepada bank tadi yang membiayai. Okey. Yang ketiganya ialah melalui equity financing. Di mana pendana, funder tadi tu dia sumbangkan tetapi dia juga nak ada share dalam projek tersebut. Jadi yang ini saya rasa untuk kita bercakap tentang satu projek yang besar, yang signifikan, yang wow ni, kita perlu ada satu mekanisme yang pelbagai. Source of funding tu kena datang daripada masyarakat yang cash wakaf, kena ada gabungan daripada financing dan juga kena ada equity financing. Barulah saya rasa kita boleh
memajukan tanah wakaf dengan yang lebih menyerlah lagi lah. Sebab ini yang berlaku contohnya di Singapura, saya rasa semua maklum, di mana mereka ni sebenarnya dulu ada tanah-tanah wakaf yang terletak dalam Pulau Singapura tu berselerak. Jadi kecil-kecil tanah tersebut dijual. Ini satu ijtihad yang barulah oleh pemerintah di Singapura. Mereka buat ijtihad, jualkan tanah-tanah tersebut, digabungkan dana tersebut, kemudian bangun satu kompleks dan ada isu sukuk sekali kan. Jadi yang ini yang perlu saya rasa perlukan pada gabungan dan perlukan pada pencerahan lah untuk kita sama-sama buat. Di Indonesia pun mereka telah melakukan sukuk wakaf. Sukuk wakaf ni untuk mereka bangunkan hospital. Jadi mereka kenal sebagai rumah sakit di Singapura, di Indonesia. Jadi yang ini saya rasa tapi itulah dia punya projek tu ialah mendatangkan keuntungan supaya boleh dibayar semula kepada funder tadi tu. Yang ini saya rasa di peringkat MAIM kita perlukan lagi projek-projek sebegini dan untuk kita laksanakan dengan projek pembangunan wakaf yang lebih besar lah. Saya rasa kalau saya lihat di Pulau Pinang telah ada pengalaman pembangunan wakaf Siti Aisyah itu boleh dijadikan satu contoh lah untuk kita banyakkan lagi projek-projek sebegitu. Kenapa? Itu satulah yang saya rasa kekangan ni kadang-kadang saiz tanah tu kecil, saiz tanah tu tidak produktif, hanya boleh dijadikan tanah pertanian yang kecil dan berapa sajalah yang boleh kita sewakan tanah-tanah tersebut kan. Jadi memang pulangannya tidak mendatangkan pulangan yang besar lah kepada agama Islam negeri. Jadi saya bagi 3 option tadi tu untuk kita untuk kita laksanakan dan kita cuba buatlah projek-projek yang memberi signifikan contribution impak kepada masyarakat kita. Sekian dulu Dr. Mazir. Okay. Terima kasih pada Dr. Amir tentang penjelasan mengenai apakah langkah-langkah yang sedang diusahakanlah untuk nak mengoptimumkan penggunaan harta wakaf lah ya. Okey, akhir sekali kita pergi pada Encik Izzah lah. Ini pun satu perkara yang nak kena dijelaskan jugalah. Mereka kata kalau ikut rekod tu di Malaysia ni kita ada tanah wakaf sehingga 33,000 hektar ya. Ikut pecahan kota saya, pecahan tu ada 20,000 dekat Perak, 5,000 dekat Johor, 2,000 dekat Sabah. Hebat juga Sabah ni, tanah yang diwakafkan di Sabah ya. Tapi daripada jumlah itu dikatakan ada lebih kurang dekat 10,000 hektar yang terbiar. Ya. Dan berdasarkan apa yang saya rujuk tu, yang terbiar tu nilainya lebih kurang dalam 1.2 bilion ringgit lah. Tinggi juga terbiar lah. Jadi sebahagian yang dapat dibangunkan tapi ada juga yang terbiar lah. Jadi apa sebenarnya halangan oleh MAIN lah dalam konteks pembangunan wakaf dan apakah jalan yang terbaik lah untuk kita nak mengatasi tanah terbiar tadilah. Silakan Cik Izzah. Terima kasih Tuan Moderator. Ini juga salah satu soalan yang selalu kena tanya. Selalu kena jawab di mana-mana seminar lah. Selalu soalan favourite lah. Jadi apa yang Tuan Moderator cakap tadi betul lah. Memang kalau dari segi tanah memang banyak ya. Dan yang paling banyak mungkin disebutkan tadi di Johor, di Perak, di Sabah. Tapi kalau kita lihat perspektif di negeri Pahang sendiri, kalau keluasan tanah wakaf di kami tak luas, sebanyak 395 ekar saja ya. 3 tak luas banding negeri lain. Jadi dan ada juga masalah tanah wakaf yang belum diselesaikan. Mungkin dalam 33,000 hektar ini nyatakan tadi, mungkin ada juga dalam bentuk reserve yang masih belum selesai lagi, yang juga diambil kita sebagai wakaf ya. Jadi kita kena selesaikan tu. Okey, isu pembangunan tanah wakaf sebenarnya dia ada 3 utama lah. Kenapa tanah-tanah tersebut sukar untuk dibangunkan walaupun kita terima tanah, tapi bukan semua orang kata ayat ready for cangkul tu tak ada. Okay? Yang pertama, lokasi tapak tanah yang tidak bersesuaian. Contohnya tanah-tanah yang berbukit, beralur, yang mana kita kena tambun, okey, dan kos tambun tu lagi mahal daripada kos pembinaan ya. Itu, dan juga yang bersaiz kecil yang di belakang rumah orang.
Dan yang tidak ada infra, tak ada bekalan elektrik, tak ada lain. Mana kalau kita nak buat projek, kita kena masukkan TMP, kita masukkan apa, pipe air dan sebagainya yang kos yang besar daripada projek tersebut. Yang kedua, dana wakaf tidak mencukupi. Macam di Pahang kita ada juga dana wakaf tunai, dana wakaf seperti mana yang Dr. Amir sebut balik. Kalau kita nak tunggu dana wakaf tunai membiayai projek-projek wakaf 5-6 tahun pun belum tentu kita dapat buat. Jadi dana wakaf ni kita ada untuk kebenaran wakaf, tapi untuk membangunkan projek wakaf tidak boleh berharap kepada dana wakaf tunai semata-mata. Komplimen boleh. Kita perlu adakan dermawan yang banyak lagi, dermawan yang besar lagi, yang memberikan sumbangan-sumbangan yang bernilai tinggi supaya dapat menjalankan projek wakaf tu dengan lebih cepat. Yang ketiga adalah kita mengalami masalah kepakaran semua manusia dalam bangunkan wakaf. Jadi untuk bangun projek, kita kena ada technical team yang kuat, yang memahami kajian pasaran, yang memahami untung rugi, yang memahami apa kesan-kesan daripada reaksi pelanggan dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan semua manusia ni di MAIN memang satu halangan lah. Ada yang terbatas oleh sebabkan ada JPA punya constraint ataupun dan sebagainya. Jadi ini 3 yang besar yang kita hadapilah. Saya ingat semua negeri hadapi masalah ni, termasuk di peringkat Malaysia, dan kita sedang atasi mengikut step by step. Yang kedua, pembangunan projek wakaf. Tuan-tuan dan puan-puan sidang harian sekalian, untuk membangunkan projek wakaf, dia punya proses macam biasa, macam orang biasa. Di mana projek-projek wakaf perlu memasuki permohonan kebenaran merancang di peringkat PBT, yang mana untuk permohonan merancang pun tempoh 6 bulan ke setahun, dan tidak ada keistimewaan diberikan untuk projek wakaf. Kita ikut sama je flow dia kat setahun, dan proses pembinaan untuk projek-projek wakaf juga panjang. Projek-projek ada panjang, tidak kurang daripada 3 tahun. Oleh sebab itu kadang-kadang kita lebih suka beli bangunan yang dah siap daripada bangunkan bangunan, sebab kita beli bangunan kita ada immediate, kita terus boleh buat aktiviti. Tapi kalau kita bangun bangunan daripada mula KM sampai dapat CCC, kemungkinan 3 tahun tu biasalah. Yang ketiga, apabila kita juga buat projek, jalan di atas projek kita dan juga tangki septik oleh IBUK dan sebagainya perlu diserahkan pada pihak kuasa. Di mana tanah-tanah wakaf tersebut perlu juga diserahkan, diserender pada kuasa. Kalau tidak, projek tersebut tidak akan diluluskan. Dan ini juga menjadi satu masalah di MAIN. Sama ada mereka nak setuju nak serah atau tidak. Yang keempat, kemungkinan projek tidak siap. Kalau kita buat projek, ada kemungkinan projek tidak siap ikut jadual. Jadi jika projek tidak siap ikut jadual disebabkan oleh masalah kontraktor ke, masalah situasi ekonomi macam COVID dan sebagainya, kos untuk pembinaan projek akan meningkat. Itu yang MAIN tak nak sangat. Bila meningkat, kita kena cari duit tambahan, mengganti projek pun, mengganti kontraktor pun perlukan dapat duit tambahan. Dan yang kelima, akhir sekali, kita juga ada pengalaman, kita dah siapkan projek tapi akhir sekali tidak ada taker. Di mana tidak ada orang yang nak menyewa bangunan kita. Contoh kita dah buat lot kedai tapi tak ada orang menyewa, puas kita war-warkan. Jadi apabila tidak ada orang yang mengambil pada projek kita, dia agak kecewa lah, agak membazirkan lah untuk pada pihak MAIN sebab kita nak semua yang kita buat tu adalah berhasil. Okey, dari segi kaedah pembangunan projek, tadi yang bahagian Dr. Amir dah sebut, bagi saya ada 5 kat sini, 5 konsep apa yang kita boleh buat, yang pihak MAIN boleh buatkan sekarang. Pertama adalah MAIN bangunkan sendiri dengan menggunakan sumber dalaman MAIN. Maknanya MAIN buat sendiri projek tu dengan gunakan duit MAIN. Tanpa penglibatan mana, ini straightforward yang ada Sebuah Pinang buat dan sebagainya. Yang kedua, MAIN juga boleh menguruskan secara joint venture atau perkongsian projek, di mana modal boleh atau tidak boleh dikeluarkan oleh MAIN. Tapi dalam konsep joint venture ni kena teliti betul lah. Kena win-win lah. Kena agreement kena kuat. Win-win situation. Tidak ada pihak yang dianaktirikan. Dan kena ada exit clause dan sebagainya lah. Kena kuat. Yang ketiga, melalui projek perumahan yang dimajukan oleh pemaju, dan kita pihak MAIN akan dapat manfaat dari segi lot bangunan yang diterima oleh MAIN. Maksudnya kita serahkan tanah, pemaju bangunkan, dia akan keluar duit, dan MAIN akan dapat lot-lot tanah yang boleh ditukar kembali kepada duit semula kepada pemaju. Yang keempat adalah melalui kaedah BOT, Build, Occupy, Transfer, sebagaimana yang kita lihat berlaku di Menara Wakaf di Majlis Agama dan Wilayah. Kaedah ni amat bagus, tapi nak mencari yang setuju untuk bagi funding BOT tu yang payah. Dalam kes Mawid ni, BOT difunding oleh tabung haji, disewa oleh umat Islam. Jadi kalau kita dapat lebih banyak BOT, banyak lebih senang lah bangunan-bangunan tanah wakaf dapat dibangunkan. Yang kelima adalah melalui financing, sebenarnya disebut oleh Dr. Amir tadi, daripada sisi kewangan. Tapi apabila ada financing, kena bayar balik. Bila kena balik itulah nak kena cari duit. Bila nak cari duit itulah kena ada kepakaran semua manusia yang baik.
yang tahu cash flow, inflow, outflow kan. Itu kena cabaran pada Main. Dan yang last kali yang Dr. Amir maklum adalah sukuk. Sukuk pun ada satu benda, tapi sukuk dia tak sikit-sikit baloi kos dia pengurusan sukuk. Jadi kalau kita ada projek besar, contoh kita nak buat kilang ayam peringkat Malaysia, bolehlah keluar sukuk. Atau kita nak buat hospital wakaf di Perak, bolehlah kita keluar sukuk. Yang mana Main akan jadi pembeli pada sukuk. Jadi apakah penyelesaian setakat ni? Di pihak Pahang kita menggunakan kaedah integrasi dana, di mana kita gunakan dana zakat, kita gunakan dana Baitul-Mal, kita gunakan dana wakaf untuk membangunkan projek wakaf. Ini kita telah buat di mana kita bangunkan untuk kompleks Asnaf Mu'id di kampus Seri Kuantan, yang juga ada tarikat Islam di Pematang Badak. Jadi kita tidak perlukan kutipan dana wakaf, kita gabungkan apa benda fund yang ada yang di majlis untuk membangunkan wakaf dengan cepat. Yang kedua, boleh menggunakan kaedah istibdal seperti mana yang dibuat di Singapura tadi, tapi dia perlu mendapatkan kebenaran syarak dulu, perlu menjual tanah-tanah yang tidak berpotensi, yang masalah untuk dibangunkan. Yang ketiga, yang dibuat di bahagian di Mu'id juga, kita membeli dulu aset tersebut dalam menggunakan sumber zakat, yang kemudiannya ditukar ke bangunan wakaf. Seperti mana yang kita lakukan untuk bangunan asrama pelajar di Mesir. Kita beli dengan duit zakat, kemudian kita tukar ke bangunan wakaf. Yang keempat, boleh juga mewujudkan syarikat yang menguruskan perniagaan wakaf seperti mana yang berlaku di Singapura, Majlis Agama Islam Singapura, dengan menubuhkan waris. Waris yang berniaga, dia dapatkan duit, dia beri kepada Main. Itu pun salah satu yang buat. Okey, pertimbangan oleh pihak Main dalam membangunkan projek wakaf, yang pertama, projek tersebut mestilah memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Tidak boleh kena ada kajian kes, kena kajian kebersukanan, manfaat, tak kira dari segi pendapatan, ekonomi dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada pembaziran dan dari kos infrastruktur. Kalau kita kos per infra tinggi, kita mungkin tidak timbangkan kecuali ada pembiaya. Yang ketiga, kos premium dalam penukaran status tanah daripada pertanian ke kediaman dan sebagainya. Kita perlu ambil kira juga. Kalau kos tinggi, kita kena tengok di mana funding dia. Yang keempat, perancangan dan kajian boleh daya baju projek dibuat terlebih dahulu. Walaupun di projek wakaf, dia mesti melalui perancangan strategik yang betul supaya dia berjaya dan dia hidup panjang. Yang keempat, projek dalam kemampuan kewangan Main. Kalau kita tengok kita tak mampu, maknanya kita kena kira juga apabila kita buat projek, maintenance of the project pun kita kena duit sama. Kita kena fikir, kita ada duit tak untuk maintenance projek. Yang keempat, projek kita tak nak juga projek Main menjadi gajah putih. Jadi kita tak boleh membazirkan duit wakaf ni. Setiap projek kita mesti ada manfaat pada orang ramai dan mesti digunakan. Dan yang akhir sekali, ada tak bantuan kewangan dari agensi-agensi negeri dan persekutuan. Contohnya, macam rancangan Malaysia yang terdahulu, pihak Jawham memberikan bantuan pada Main. Dan juga Yayasan Wakaf Malaysia ada beri bantuan kepada Main untuk bina bazar-bazar di dalam masjid. Jadi itu yang jadi saya highlight tadi, itulah pertimbangan Main. Kenapa Main suka nak bangunkan? Sebab tadilah banyak halangan dan semua halangan tersebut melibatkan pihak luar, pihak berkuasa tempatan yang mereka tidak beri keistimewaan kepada kami dalam pembangunan tawakaf. Yang kedua, tanah itu sendiri yang memerlukan masa untuk dipulihkan, dibaikkan, ditukar syarat. Dan yang ketiga, kemampuan kewangan. Sebab kita tak boleh bangunkan projek yang bernilai rendah atas tanah yang bernilai tinggi. Dia tak baloi. Jadi kita kena tunggu. Dan kalau ada bantuan daripada agensi pusat, daripada pihak Jawhar ke Yayasan Wakaf, dia akan lebih memudah carakan, memudah cepatkan. Dan jalan keluar kepada yang paling besar kesemua ini, apa yang dibuat di Mu'id dan disyorkan juga dibuat pada Main lain, gunalah kaedah integrasi fund tadi, sumber zakat, Baitul-Mal dan wakaf. InsyaAllah kita dapat siapkan dengan lebih cepat. Tapi sebenarnya topik ni, soalan ni panjang, saya tak boleh nak cakap panjang sebab tak cukup masa. Jadi saya harap dengan penjelasan ringkas serta saya berikan tadi, jangan salahkan Main. Main dah berusaha semakin. Kalau beli tanah yang ready for jangkau, kita akan buat terus. Kalau bagi tadi yang tak ready for jangkau, kita terpaksalah tunggu masa, keadaan dan yang sesuai dengan dia. Itu jawapan dari saya, Tuan Muzi. Tuan Muzi. Okey, terima kasih Cik Zah. Alhamdulillah, panjang lebar lah. Maksudnya apakah dari segi halangan-halangan lah. Mungkin di luar bidang kuasa Main biasanya, tak apalah. Tapi lah mungkin aku ada tambahan daripada Cik Dr. Amir ke tentang ni, bagaimana kita melihat halangan tadi untuk menemukan tanah tarbiyah kan, macam mana, ada tambahan tak? Okey, saya okey Dr. Mahdi. Okey. Dah mantap dah jawapan Zah tu. Okey, baiklah, kita dah sampai dekat apa ni, dah habis persiapan kita lah dan kita akan tengok dari segi soalan daripada peserta lah yang ada dekat chatting box ini. Yang pertamanya
daripada Puan Nur Asyah. Assalamualaikum. Boleh Tuan Haji Izhar terangkan tentang wakaf khas, prosesnya, dan adakah wakaf ahli dibenarkan dalam proses? Adakah wakaf ahli dibenarkan dalam prosesnya? Okey, Cik Izhar, boleh? Untuk Majlis Agama Islam Pahang, kita tidak menerima lagi wakaf khas, Tuan Moderator, untuk Malam Fahisha, kita tidak lagi menerima wakaf khas. Wakaf khas di Pahang hanya boleh diadakan dengan perkenan oleh Raja Kebawah-Duli Yang Mahal Sultan Pahang sendiri, dan boleh diadakan, tapi kami perlu dapatkan perkenan dahulu daripada Raja Sultan Pahang sendiri, ya. Jadi sebab untuk wakafan ni senang dibangunkan. Kalau ada wakaf khas, kita takut kita tak dapat mengadakan apa yang mereka mohon tersebut. Dan wakaf ahli di pihak Pahang pun tak ada. Kita tidak praktis wakaf ahli, mungkin di main lain ada, tapi di Pahang kami hanya menerima mengikut enactment yang dinyatakan dalam section tadi, hanya wakaf am saja. Jadi mungkin untuk penjelasan wakaf ahli kena minta dia negeri-negeri lain yang mungkin ada lah. Tapi ada sebab kita buat dulu, sebab kita nak mudahkan pentadbiran, pengurusan, dan juga supaya wakaf tersebut boleh dibangunkan dengan terus tanpa memerlukan adanya perkara tersebut berlaku terlebih dahulu. Terima kasih. Dr. Mazil, saya nak tambah sikit tentang wakaf khas ni. Kita faham bahawa wakaf khas ni di mana pewakaf dia dah tentukan ke manakah beneficiaries, manfaat wakaf itu akan disalurkan. Kami di peringkat Yayasan Wakaf Malaysia, kita kerjasama wakaf air ni boleh kita kategorikan sebagai salah satu wakaf khas, di mana sumbangan itu dah ditentukan untuk projek-projek menyediakan bekalan air kepada masyarakat-masyarakat di luar bandar dan pedalaman. Itu salah satu contoh wakaf khas lah. Tetapi saya rasa yang dimaksudkan oleh Dr. Cik Izhar tadi itu ialah bila mana dia kata nak wakafkan tanah, dan tanah tu dia nak buat masjid. Dia dah memang spesifikkan. Itu wakaf khas tu saya rasa banyak kekangan yang akan dihadapi di peringkat Malaya Islam Negeri lah, untuk membangunkan dengan tujuan yang telah ditentukan oleh pewakaf. Ya, betul. Okey, kemudian soalan model manakah yang dipakai di Sabah dan Sarawak? Jadi saya rasa di Sabah lah, saya di Sabah mereka ada satu unit, silap saya kalau Encik Zah boleh betulkan, Tuan Haji Ramlan yang head ni, yang mengetuai. Jadi mereka masih barulah dan baru dengan kerjasama, kalau di kami ni baru kerjasama untuk membuat potongan gaji, maksudnya penjawat-penjawat awam di Sabah untuk kita salurkan kepada MUIS, Majlis Ulama Islam Sabah. Tetapi dari sudut struktur, tak silap saya mereka tidak ada satu departmen khusus untuk wakaf ni. Mungkin Cik Zah boleh betulkan? Saya tahu. Tak dengar Cik Zah? Tak dengar. Masih dalam konsep unit. Di Sabah masih dalam unit. Mereka masih dalam proses untuk menguatkan berbagai wakaf mereka. Jadi itu yang pihak yang wakaf perlu bantu mereka lah peringkat awal ni. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya mengenai tadilah kecekapan dalam pengurusan harta wakaf. Encik Zah dah terang panjang lebar tadilah. Soalan seterusnya tu dah dijelaskan tadilah. Bagaimana nak menangani harta wakaf yang terbiar tadilah. Dah dijelaskan tadi ya. Jadi kita tak repeat lah ya. Okey, satu lagi soalan. Soalan dekat Pahang ni. Cik Zah boleh ceritakan konsep pasaraya MUIS di Pahang? Okey. Terima kasih. Okey, berkenaan di Pahang kita ada pasaraya, rangkaian pasaraya, ada 12 cawangan semuanya. Dia dikenali sebagai Pasaraya Darul Makmur. Okey, Pasaraya Darul Makmur ni dia bukan konsep, dia bukan adalah projek wakaf, dia adalah projek Baitul Mal ya. Sebab kenapa kami menceburi pasaraya ni, sebab bidang makanan ni adalah fardu kifayah kepada kita. Kita nak menyediakan makanan yang bersih, yang halal, yang bersih daripada riba dan sebagainya. Jadi walaupun projek pasaraya ni
dibangunkan melalui sumber Baitul Mal, ya. Maknanya modal dia dan sebagainya semua daripada Baitul Mal. Tapi apa yang kita terapkan sini ada elemen wakaf kat sini. Maksudnya ada barang-barang yang kita rendah daripada harga luar, ya. Ada produk-produk kita harga dia lebih rendah daripada luar. Dan yang penting sekali, pembukaan pasar raya ni sebenarnya dia punya kesan paling utama. Sebenarnya saya nak terangkan tadi tuan moderator, tapi masa tak ada. Dia paling penting sekali apabila kita ada pasar raya, kita membalancekan harga pasaran. Contohnya ada pasar raya lain, dia letak harga yang lebih tinggi. Apabila kita rendahkan harga tersebut, terutama pasar raya bukan Islam, apabila kita rendahkan contoh harga ayam contohnya kepada RM5, so pasar raya yang bukan Islam akan ikut sama merendahkan harga. So at the end-nya, walaupun orang Islam yang membeli di pasar raya yang bukan Islam, dia mendapat harga yang sama dengan harga kita. Jadi yang kedua juga, apabila kita ada pasar raya sendiri ni, kita dapat orang kata mengeluarkan voucher bayaran pada produk asnaf kita, dia boleh ambil daripada kita, dan kita boleh supply produk-produk makanan, bahan mentah makanan kepada hotel-hotel kita, rangkaian hotel kita, rangkaian tadika kita, peladangan kita, yang menyebabkan duit kita daripada kocek A ke kocek B tak lagi ke mana. Dia mengkayakan aktiviti kita. Dan untuk pasar raya juga memanglah halangan terbesar kita dapat makluman harganya sedikit mahal berbanding dengan pasar luar, sebab apabila kita mendapat kuantiti barang yang lebih rendah, harga dia akan naik. Tak seperti dengan pasar raya yang besar. Tapi konsepnya pasar raya ni sebenarnya dia memberi jaminan makanan yang baik, halal kepada orang Islam pertama. Yang kedua, dapat memberi kesan tekanan harga, persaingan harga kepada orang yang bukan Islam pada pasar lain. Yang ketiga, dapat memastikan bekalan makanan tidak terputus. Kami ada stok gudang yang besar yang boleh menampung makanan untuk bantuan banjir dan sebagainya. Ya. Tapi untuk projek pasar raya bukanlah projek wakaf, tapi unsur wakaf ada kat situ. Dan projek pasar raya juga boleh dijadikan projek wakaf, tuan moderator, tapi memerlukan dana dan pekerjaan yang lebih lanjut lah. Cuma pasar raya dengan kesan yang paling utama, kita dapat memastikan kita ada kita boleh dapatkan harga yang baik untuk masyarakat Islam. Ya. Sebab session pasar raya panjang, sebab saya tak boleh nak explain ni. Cuma apa yang kami tahu, banyak memberi sumbangan kepada masyarakat Islam di Negeri Pahang melalui rangkaian pasar raya kami yang berjumlah 12 semuanya, dan insya-Allah kalau ada rezeki kita akan besarkan lagi lah kalau ada rezeki. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Izzah tentang ulasan mengenai pasar raya tadi di Pahang. Okey, untuk peserta untuk kehadiran, sila boleh klik lah link dekat kita punya chatting box ni untuk kehadiran. Okey, ada soalan lagi ni. Dengan bajet baru 2021, apa projek baru yang ada apa projek baru dari Yayasan Wakaf? Mungkin dalam bajet yang baru diwakaf ni, berapa banyak diterima oleh Yayasan Wakaf lah contohnya lah. Terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya dalam bajet yang baru ni, dia ada dua lah agenda utama yang perlu dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Pertamanya ialah dari sudut tabung wakaf nasional. Kita akan wujudkan satu tabung di mana tabung itu akan kita buat kutipan wakaf tunai, dan dia akan melintasi semua sektor, semua kementerian. Dan baru-baru ni alhamdulillah Ketua Setiausaha Negara pun telah meluluskan untuk kita adakan satu potongan gaji peringkat penjawat orang awam di semua kementerian. Jadi insya-Allah kita akan maksudnya bajet untuk kita buat promosi tentang tabung wakaf Malaysia ni akan kita gerakkan pada tahun 2021. Jadi maksud saya di sini ialah usaha untuk kita buat promosi untuk memperhebatkan kesedaran dan juga untuk memperhebatkan collection kutipan wakaf ni akan kita laksanakan pada tahun 2021. Dan target kami setelah maksudnya dalam tempoh 5 tahun kita sasarkan jumlah kutipan wakaf tunai kita ialah sebanyak 1 bilion dalam tempoh 5 tahun. Ini sasaran kami. Dan insyaAllah dengan dana 1 bilion tu, bila kita invest, kita kembangkan, insyaAllah wakaf kita tidak ada masalah lagi lah untuk kita bangunkan tanah-tanah wakaf ni. Jadi kita bermula dengan untuk memperbanyakkan lagi dana tersebut, dana wakaf tunai. Dan kita diberi task yang kedua ialah
berkaitan dengan merangka satu pelan induk wakaf nasional. Jadi so far yang kita buat ialah kita ada satu dasar yang jelas, strategi yang jelas bagaimana untuk kita bawa agenda memperkasakan wakaf di peringkat nasional. Jadi dengan pelan induk ini, dengan bersama-sama dengan Jauhar, kita akan rangka dan juga dengan Main sebagai player utama dan juga pakar-pakar yang ada di universiti-universiti. Kita akan rangka satu strategi yang jangka panjang dan jangka pendek, dan contohnya 5 tahun apakah vision kita untuk ke manakah arah yang kita nak bawa wakaf ini ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi hopefully dengan adanya kedua-dua yang dapat kita laksanakan ini, insya-Allah kita akan dapat lihatlah satu perubahan dari sudut pengurusan wakaf di negara kita, insya-Allah. Itu saja Tuan Mahathir. Okey, terima kasih Dr. Amir. Dan mungkin dalam 1-2 minit kot soalan terakhir ni, apa dimaksudkan dengan pembangunan wakaf di negara ini? Mana tu? Ya, apa boleh ulang? Mohon ahli panel jelaskan apa dimaksudkan dengan pembangunan wakaf di negara ini. Secara ringkas. Secara ringkas, pembangunan wakaf ni maksudnya ialah kita nak memajukan apa-apa wakaf yang telah diwakafkan oleh pewakaf. Mungkin berbelit-belit kan. Maksudnya kalau kata orang tu wakafkan aset dia, itulah yang maksudnya kita nak bangunkan, kita nak majukan aset yang telah disumbangkan oleh orang ramai. Itulah secara ringkasnya. Boleh silakan. Wakaf, okey. Kita juga nak lihat, okey, kalau kita tengok di negara Timur Tengah, mereka ada Kementerian Wakaf sendiri, Kementerian Wakaf sendiri, dan Kementerian Wakaf ni juga boleh memberi bantuan kepada yang lain-lain kementerian. So kalau betul-betul kita tengok pembangunan wakaf kita berjalan dengan baik, kemungkinan besar kita boleh ada Kementerian Wakaf sendiri. Kemungkinan besar kan. Tapi asasnya daripada bawah. Mereka membangun pun memakan masa ratusan tahun daripada zaman Osmaniyah lagi Tapi itu tidak mustahil. Kalau pembangunan wakaf ni dibuat secara tersusun dengan menggunakan perancangan strategik dengan kaedah yang betul, dengan modal yang cukupi, insya-Allah dia akan berkembang dengan cepat. Dan wakaf ni adalah rantaian air yang mengalir. So apabila dia start mengalir, insya-Allah tindakan hidrogen dia cepat besar. Dan kita kena yakin, cuma dalam konteks ni pembangunan wakaf di Malaysia memerlukan sumbangan daripada anda-anda semua untuk sama ada segi tunai, wakaf harta, wakaf intelek, wakaf perkhidmatan dan sebagainya. Dan kita nak lihat apa yang telah dikatakan oleh Allah ni, kita betul apa dapat kita laksanakan baik, dan manfaat yang tadi yang paling besar macam saya maklumkan tadi, mengurangkan kos tarikh hidup dan juga mengurangkan kebergantungan kepada sektor kerajaan dalam projek wakaf, dan seterusnya memberi pendidikan percuma jika diizinkan, terutama universiti dan sebagainya. Saya ingat itu satu perjalanan yang jauh, tapi tidak mustahil untuk kita capai dengan kesusahan kita semua. Terima kasih. Okey. Kita pun dah sampai pada penghujungnya, ada dalam 10 minit lagi. Mungkin sebagai penutup lah, penutup. Mintalah pada Dr. Amir lah, maksudnya dari segi kita berkongsi harapan lah. Tadi pun doktor dah sebut tentang hala 7 wakaf di Malaysia akan ada plan strategi untuk 5 tahun akan datang untuk kita nak melonjakkan kita punya institusi wakaf di Malaysia ni. Jadi mungkin dapat sebagai betul ni, apakah harapan doktor lah dalam nak memastikan amal wakaf ni menjadi satu budaya lah di kalangan masyarakat, dan apa yang patut dilakukan lah untuk kita nak betul persepsi masyarakat lah terhadap amalan berwakaf ni. Silakan. Okay, terima kasih Dr. Mahathir. Yang pertamanya, sebenarnya di peringkat awal kita kena clearkan bahawa orang bercakap tentang wakaf ini, orang akan relatekan dengan zaman Abbasiyah, zaman Uthmaniyah, di Turki, di Mesir, Universiti Al-Azhar, itu semua adalah wakaf-wakaf legacy yang ditinggalkan oleh ulama-ulama generasi terdahulu kepada hingga ke zaman kita. Namun begitu, saya ingin menarik perhatian, kita bercakap bila kita tengok kegemilangan wakaf pada zaman dahulu, dia berdasarkan kerana apa? Kerana ekonomi dikuasai oleh orang-orang Islam. Jadi waktu tu pewakaf-pewakaf itu dia nak donate, dia nak berwakaf itu sangat mudah. Kerana apa? Kerana dia memang kaya. Yang ini yang saya rasa yang tidak ada di zaman kita, di mana
kebanyakan ekonomi ni tidak dikuasai oleh orang-orang Islam. Jadi kita bila bercakap tentang wakaf ataupun zakat, sebenarnya kita nak membangunkan ekonomi itu dahulu. Barulah boleh kita dapat hasilnya. Bila ekonomi kita dah kuat, barulah orang boleh menyumbang dengan banyak. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat di Universiti Harvard, mereka ada dana sebanyak 40 bilion dolar USD. Bukan 40 juta, 40 bilion Universiti Harvard. Jadi bayangkan kalau memang dia tak dapat funding daripada government pun dia boleh survive berpuluh-puluh tahun. Tetapi kita maklumlah di universiti awam kita, memang kita sangat bergantung kepada dana kerajaan. Jadi kita tak tahu, kita nak collect 40 juta setiap universiti pun saya rasa bermasalah. Kan? Ini Harvard memang ada 40 bilion. Universiti Al-Azhar yang kita belajar secara percuma tu sebabkan memang dana dia banyak. Dan dana tu dia dapat daripada hasil wakaf-wakaf di kota-kota daerah, rumah-rumah kedai sewaan tu sampai sekarang boleh bagi funding kepada Universiti Al-Azhar. Yang ini yang saya rasa tidak ada satu maksudnya model yang jelas yang perlu kita sama-sama bangunkan. Jadi kita kena start daripada sekarang. Kalau bukan kita sekarang ini yang bermulakan wakaf-wakaf secara produktif ini, insya-Allah sampai bila-bila lah kita tidak ada. Jadi kat Malaysia ni kita perlu ada satu projek yang menyumbang secara signifikan, projek wakaf secara signifikan kepada masyarakat. Memang akan banyaklah dia punya kekangan. Kita lihat sekarang yang ni tak berjalan, yang itu tak berjalan. Saya rasa jangan kita stopkan di situ, tetapi kita perlu ada satu positive thinking yang untuk sama-sama untuk kita bangunkan. Dan inilah perlunya masyarakat, sokongan daripada semua pihak lah untuk kita menjayakan hasrat mulia ini. Jadi saya sudahi dengan bahawa wakaf ini adalah pelaburan long term kita secara jangka panjang untuk akhirat. Itulah pelaburan abadi kita. Jadi maksudnya perlu inilah semua sebab kita nak hidup ni bukan hidup di dunia, tapi hidup kita insya-Allah berpanjangan, berkekalan di akhirat. Itu saja Dr. Mazir. Okey. Dr. Hamid, mungkin ada satu permintaan lah, mohon pandangan ni walaupun dah tutup dah, tapi ada permohonan permintaan tentang wakaf ternakan dalam sistem wakaf pertanian. Ada komen tak? Ya, yang ini saya rasa baik ni. Memang wakaf dalam kita punya produk ternakan, produk makanan asasi kita yang kita tahu ini sangat inilah sebenarnya dana-dana wakaf ni sepatutnya bagi saya lah secara peribadi memang saya galakkan untuk disumbangkan dalam elemen-elemen yang boleh menghasilkan lagi, mentambahkan lagi ni. Jadi contohnya kita support petani-petani kita ataupun peladang-peladang kita bagi beli 2-3 ekor lembu sebagai ini, dan daripada situlah dikembangkan. Tapi isu utamanya saya rasa Cik Izzah lebih maklum ialah kita nak cari operator yang reliable, operator yang boleh maksudnya betul-betul committed lah. Itu cabaran kita. Kita tak nak kita dah sumbangkan nanti satu kandang lembu tapi lepas 3 bulan tengoklah tak ada dah. Itu cabaran di peringkat pelaksanaan lah. Betul kan Cik Izzah? Betul. Okey, untuk yang terakhir ni lah, Cik Izzah lah, mungkin apa harapan terhadap pembangunan wakaf di Malaysia ni, khususnya di peringkat pelaksanaan di peringkat negeri ya. Silakan. Terima kasih Doktor. Okey, pertamanya daripada dari segi perspektif MAIN, pihak MAIN akan pada masa hadapan ni kita akan menerus meningkatkan lagi promosi untuk berwakaf dan juga akan merangka perancangan strategi blueprint dalam pembangunan tanah wakaf untuk jangka panjang. Kita tak boleh buat satu benda jangka pendek, kita kena long term supaya dia lebih berkekalan dan berimpak besar, dan dalam masa sama meneruskan program wakaf mengikut keunikan negeri masing-masing. Ada negeri dia suka buat wakaf macam tu, wakaf macam ni, kita minta dia teruskan, dan kita sama-sama menguatkan program wakaf sunat secara overall. Bila bergabung dia akan jadi kuat, dan seterusnya negeri juga berharap kita akan terus bekerjasama dengan pihak Jauhar dan juga Yayasan Wakaf Malaysia dalam membangunkan projek wakaf di peringkat nasional yang berskala besar dan berimpak tinggi, di mana modal akan dapat dikumpulkan bersama di antara pihak Yayasan Wakaf dan juga MAIN.
Okey, apa pengharapan pula untuk pihak di peringkat nasional, iaitu di peringkat Johor dan Yayasan Wakaf Malaysia? Pihak MAIN mengharapkan mereka dapat melaksanakan projek-projek yang tidak dapat dilaksanakan oleh pihak MAIN, iaitu the higher skill, seperti mana yang dilakukan sekarang, pembentukan tabung wakaf negara dan wakaf air, yang rasa itu di luar kemampuan negeri. Dan kita juga pihak persekutuan dapat membantu pihak MAIN dari segi perundangan wakaf untuk mendapatkan seksyen khusus di dalam kanun tanah negara. Sebab dalam kanun tanah negara tak sebut pasal wakaf pun. Kita nak kalau dapat KTN endorse aktiviti wakaf supaya senang untuk kita bergerak pada masa depan. Dan juga kita harapkan pihak wakaf juga dapat mendapatkan dana-dana wakaf dari peringkat antarabangsa, contohnya daripada negara-negara Arab. Yang mana pihak negeri tak boleh buat, nak pergi ke negara Arab kan. So pihak federal mungkin boleh ke sana dapatkan semua wakaf dan dapatlah salurkan merasa untuk negeri lain, negeri bersama. MAIN juga ingin melihat wakaf menjadi budaya baru dalam masyarakat di negara ini, dan wakaf dapat memberikan kemakmuran hidup kepada umat Islam di Malaysia khususnya. MAIN amat positif yang kita boleh mencapai kejayaan dalam harta wakaf dengan syarat kita semua bergabung tenaga seperti mana dikatakan oleh Dr. Amir tadi, untuk membangunkan sumber wakaf yang kita ada. Dan kita juga nak lihat, MAIN juga nak lihat pada masa hadapan, kita ada sendiri mall wakaf, mall wakaf yang dibuat daripada harta wakaf, pasar wakaf, hospital wakaf dan universiti wakaf di negara kita. Dan moga Allah memudahkan segala sesuatu ini dan wakaf boleh terbang tinggi dan tiada penghujungnya. Jadi yang terbaik adalah kita kena terbang tinggi, kita jangan tengok ke bawah, teruskan. Masalah akan ada, tetapi dengan kecekalan, dengan doa, dengan restu daripada Allah SWT, kita boleh mencapainya. Terima kasih di atas jemputan kepada saya untuk webinar wakaf ini, dan saya berharap konsep ilmu dan pengalaman yang pada yang pagi ini dapat memberikan sedikit manfaat atau pencerahan kepada semua pasal pendengar yang ada. Ingatlah, wakaf adalah tanggungjawab kita semua, dan tanggungjawab tuan-tuan, puan-puan sebagai pendengar adalah menyumbang kepada aktiviti wakaf supaya kami dapat fund. Kami boleh bangunkan segera projek wakaf. InsyaAllah, wakaf milik bersama, dan kami saya sekali lagi MAIN sebagai pemegang amanah tunggal, insyaAllah akan menjalankan tugas ini sebaik mungkin selagi mana dibenarkan oleh undang-undang, dan insyaAllah mungkin ada kekurangan dan sebagainya, tapi kita akan hadapi bersama-sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Satu last request lah, saya kena penuhilah permintaan jugalah daripada Ustaz Fakharuddin kita lah. Baca komen lisan dia. Untuk bermakluman yang menyatakan kadar sewa wakaf di Pulau Pinang yang terlalu rendah seperti zaman kolonial dulu, saya ingin memperbetulkan fakta ini kerana sebabkan telah dibuat sejak tahun 2000 lagi setelah pemansuhan Akta Kawalan Sewa. Jadi sekarang tidak lagi sewa terlalu rendah, dan bangunan wakaf didominasi oleh non-Muslim. Banyak tulisan akademik yang kuatkan penyataan 30-40 tahun yang dulu mohon diperuntukkan persediaan. Persepsi. Ya, alhamdulillah, statement yang sahih lah daripada orang yang berautoriti lah mengenai kadar sewa di Pulau Pinang dan juga dominasi oleh non-Muslim lah, diperbetulkan lah ya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Okey. Jadi alhamdulillah kita pun dah sampai penghujung dah, exactly 12 o'clock noon waktu hari ini. Ya, alhamdulillah kita sampai ke penghujungnya. Banyak ilmu yang dapat kita kutip pada hari ini lah. Jadi saya yakin bahawa apa yang terdapat ni, ilmu dan info yang terdapat ni akan dapat membina sikap kita terhadap wakaf lah. Jadi of course kejayaan di pengusaha wakaf bergantung pada banyak pihak, kepada pewakaf yang melaksanakan, dan juga dari segi perundangan jugalah yang perlu dikemas kini ya, supaya akhir nantilah kita mengharapkan akan wujudlah projek-projek ikonik. Inilah projek ikonik wakaf Malaysia yang tahun ni kalau Harvard bangga dengan 40 bilion endowment dia, tapi kita akan ada satu projek yang ikonik. Inilah wakaf yang boleh kita nobat sebagai kejayaan umat Islam dah. Jadi terima kasihlah kepada yang berbahagia Dr. Amir Syarudin, CEO Yayasan Wakaf Malaysia, Cik Izzah daripada Yayasan daripada Majlis Islam Pahang di atas perkongsian pada hari ini. Alhamdulillah kita
diskusi kita berjalan lancar dan saya bagi pihak pada urusnya lah memohon ampun maaf sekiranya ada kekurangan. Dan insyaAllah kita akan jumpa ada siri 3. Kita dah tengok wasiat dia, akan ada siri 3 insyaAllah. Lanjutan daripada apa kita bincang ni, kita akan teruskan kita punya diskusi tentang wakaf. Jadi kita tutup program webinar kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Jazah Dr. Mahdi ya. Okey, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi. والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات